Saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan Jemaah Nazir Negeri Melaka yang dapat luangkan masa untuk bersama-sama dalam sesi perkembangan staf ataupun professional development kita yang pertama secara online yang kita namakan bicara buku megah. Okey. Saya dah tanya tadi Puan Suhaila, megah tu apa? Maksud megah tu adalah Melaka memanglah kita nak dia gah kan. Tapi G tu stand for, siapa yang ingat G ialah? Great. Ada yang akan terlupa kita punya motor ni Glory kan? Glory. Glory kan? Kita punya hebat Glory, lepas tu kita ada A. Great, A adalah great. Great, sorry. Great. Glory, great. Okay, great. A, ambitious. Tapi yet kita humble. Ambitious tapi humble. Maksudnya kita nak menjadi orang kumpulan yang hebat, dan juga bercita-cita tinggi. Tu hari ni kita cerita pasal see you at the top dan juga pada masa yang sama kita tak naklah kau meninggi diri, belagak dan sebagainya. Kita humble Terima kasih kepada rakan-rakan yang berada di talian pada hari ini dan insya-Allah kita akan teruskan sesi ini pada minggu-minggu yang mendatang sama ada kita ada bicara buku ataupun bicara profesional atau bicara KNN, bicara TKNN ke Tuan Haji Mansur tu anytime dia boleh bagi tu bicara tu tak ada masalah. Okey, dan kita akan hidupkan budaya perbincangan secara dalam talian ni, kerana ini adalah perkembangan yang kita kena biasakan kalau kita dapati ia sukar kan dilaksanakan, maka itulah juga yang berlaku kepada guru-guru dan juga murid-murid. Biasa masalah teknikal memang biasalah dan juga yang saya kesian tu yang melibatkan orang-orang ataupun kumpulan yang kurang berpendapatan rendah kan, dari segi nak mendapatkan peranti dan mendapatkan data tu semua memerlukan duit nak angkat bendera putih tu hanya untuk makanan je. Untuk yang duit ni tak ada bendera lagi. Tak tahulah kalau ada cadangan, kalau orang nak duit tu letak bendera warna lain. Okey. Itu pun dijadikan juga bahan jenaka kan. Okey, so pada petang ini kita seperti yang saya sebutkan, kita bermula bicara buku ini. Pada masa yang akan datang, kita akan adakan dengan cara yang lebih sistematik maksudnya kita akan ada orang yang akan menjadi dia punya moderator ke ataupun pengurusi majlis ke, dan kita akan perkenalkan kita punya panel-panel yang terlibat dalam pembentangan dan sebagainya kerana saya ingat tadi saya nak blastkan benda ni dalam WhatsApp, Telegram Jemaah Nazir, tapi saya rasa kita belum bersedia lagi lah, takut nanti tiba-tiba ada rakan-rakan Nazir yang nak melihat apa yang kita buat tu kan, tapi kita buat dalam keadaan yang mungkin belum bersedia. So ini adalah hari pertama ataupun kali pertama kita laksanakan dan kita lihat apa masalahnya dan insyaAllah kita buat penambahbaikan. So dalam keadaan kita nak menjadi great tadi tu kan, jadi kita kena serba-serbinya bersedialah. Saya ucapkan tahniahlah kepada unit data Encik Malik dan juga Encik Razi yang memang banyak membantu kita dari segi urusan ICT ini dan kita harap mereka-mereka yang ada masalah berkaitan dengan laptop dan sebagainya nanti apabila kita ada peluang mungkin kita boleh berjumpa di pejabat. Kalau misalnya dalam tempoh PKP lockdown ini pun kalau ada peluang, ada masalah teknikal berkaitan dengan laptop masing-masing, kita boleh set up masa untuk Encik Malik ataupun Encik Razi datang ke pejabat dan kita buat pembaikan kepada peranti InsyaAllah kita akan keluarkan surat. So rakan-rakan juga, mana-mana rakan-rakan yang memerlukan surat untuk misalnya hari tu Cik Mun Cik Mun dapat peluang untuk vaksin, tapi oleh kerana tidak ada surat daripada mana-mana pihak, maka dia tak dapat vaksin berkenaan. So rugilah kan. So akan datang kalau misalnya ada yang perlu ke mana-mana melaksanakan satu aktiviti dan sebagainya, saya rasa pejabat kita boleh keluarkan surat berkenaan. Maklumkan pada saya dan saya akan keluarkan surat dan mungkin surat itu boleh membantu urusan untuk hal-hal yang penting saya bukan hal peribadi. Hal peribadi ni saya ingatkan hal-hal peribadi ni masa PKP ataupun lockdown ni tidak dibenarkan sama sekali. Jadi siapa yang nak pergi ke bank dan sebagainya pastikan dibuat dalam tempoh misalnya tengah hari. Bila kita rekodkan saja dalam MySejahtera tu, dia nanti akan mendatangkan masalah kerana apa? Kebenaran tu nanti tidak ada kebenaran yang bertulis.
Macam saya bagi kebenaran, misalnya ada yang nak pergi bank kan, dia kata okey, dia maklumkan saja dia dah pergi bank, surat tak ada dan sebagainya, tapi dia scan MySejahtera. Itu kalau timbul masalah, susah untuk kita jawab. Okey, itu perkongsian sedikitlah daripada saya. Okey, pada sesi pada petang ini kita ada 3 pembentangan di mana saya akan bermula dengan bahan bacaan. Buku ni buku yang kedua lah. Kalau siapa ingat dulu saya pernah bentangkan The 7 Habits of the Most Effective People, saya rasa. Saya tak tahulah kalau saya tanya tu kan 7 habit tu kan, mungkin dia tak dapat jawab tu. Panik terus kan. 7 habit tu adalah kita punya tonggak kepada jemaah Nazir. 7 habit tu adalah kita punya tulang belakang pada aktiviti yang dilaksanakan di jemaah Nazir. So tulang belakang kepada program 3 tahun kita inilah daripada tahun lepas sampai tahun 2023 ataupun 2024 sampailah saya bersara insya-Allah. So 7 habit tu adalah pegangan kita. So saya minta rakan-rakan ingatkan apa 7 habit yang berkenaan. Dan kita ada pembentangan yang kedua. Masalah kita hari tu kita tak bagi tahu tajuk kita kan. Pembentangan kita yang kedua tu sama ada Puan Nurhiliati ataupun Puan Suhaila akan bentangkan. So next time kita akan bagi tajuk supaya kita akan lebih organize. Okey, jom saya mulakan pembentangan pada petang ini dengan bahan bacaan yang telah saya baca, book review saya. Walaupun Puan Nurhiliati tu paling banyak baca buku tu, saya mulakan dahulu kan. Okey, jangan Puan Nurhiliati kecil hati lah pula kan. Okey. Okey, ini adalah buku yang saya dah plan baca ni lama sebenarnya. Kalau tengok maklumat yang saya bagi pada Cik Razi ni adalah buku yang sepatutnya yang ketujuh dibandingkan dengan buku yang saya tak ingat ke berapa belas sekarang ni, tapi tak dapat disiapkan. Maksudnya buku tu tebal buku ni adalah ada 473 muka surat dan buku ni saya tunjukkanlah buku ni ni adalah buku yang saya jumpa dekat pejabat saya lah. Ni saya rasa buku ni sama ada milik mantan Ketua Nazir yang lama lah. Siapa mantan yang sebelum saya ni? Cik Teo. Cik Teo saja tanya. Tapi saya memang lupa betul nama dia tadi tu. Okey, bila dalam keadaan spontan kan, memang saya ada masalah. Cik Teo, mungkin buku Cik Teo, tapi buku ni sangat menarik. Okey. Siapa-siapa yang berminat kerana program saya ni, setiap buku yang saya dah baca, bila kita laksanakan program bacaan nanti tu kan, untuk kita bugarkan pusat sumber kita tu, kita akan serahkan semua buku yang dibaca tu kepada pusat sumber. InsyaAllah Cik Malik pun dah cuba nak bantu dari segi sistem perekodan dan sebagainya. So buku ni ada 473 muka surat dan diterbitkan pada tahun 2015. Tapi buku ini sebenarnya buku yang diterjemahkan dalam bahasa Malaysia. Buku asalnya dalam bahasa Inggeris yang ditulis oleh Zig Ziglar, American writer, popular dari segi penulis motivasi, dan diterbitkan oleh PTS Publishing. Buku ni memang menyelitkan banyak contoh-contoh kehidupan untuk mengukuhkan lagi apa yang ditulis oleh penulis. So banyaklah cerita dekat dalam buku ni lah, cerita sama ada, tapi konteks ni banyak kepada American konteks lah. Okey, nak cerita banyak peristiwa yang berlaku tu memang banyak sangat lah. Sebenarnya sebahagian besar buku ni adalah bercerita. Dia adalah cerita tentang poin-poin yang nak diketengahkan oleh penulis. Tapi asasnya tak banyak lah. Asasnya yang kita akan bincangkan di sini. Bagaimana kita nak mencapai ke puncak tu. Okey. Dalam kita nak mencapai ke puncak tu, saya rasa 7 habits of highly effective people tu yang 7. Yang proaktif, begin with the end in mind, put first thing first, think win-win, seek first to understand, then be understood, synergize, sharpen the saw. Itu semua adalah benda-benda yang boleh membantulah kalau kita nak berjaya dalam kehidupan. Okey, kalau kita tak proaktif, tak adalah kita punya kejayaan. Kalau kita tak fikirkan apa yang kita nak pada akhirnya matlamat kita tu, maka kita tak ada matlamat, kita terumbang-ambing dan sebagainya. So, kita pergi pada slide yang kedua, Encik Razi. Encik Razi, slide yang kedua. Sekejap. Tiba-tiba cari tak jumpa. Sekejap. Hilang. Okey dah. Okey, minta maaf lah, mungkin kecil sangat lah.
Okey, ini adalah pencapaian yang kita ada di Jemaah Nazir. Okey, yang kita kata kita nak jadikan satu kebanggaan kita kan. Kalau di Jemaah Nazir ni, kita ada orang-orang yang telah pun berada di peringkat tertinggi ataupun berada di apa nama tempat yang tinggilah, di puncak. Okey, contohnya bagi SPL KPM kita ada 2 orang yang berada di puncak tu. Okey. Encik Tayabu dan juga Encik Muhammad Rizal. Okey, kalau dulu kita ada 4 orang pada tahun lepas kan, kita ada 4 orang yang berada di puncak. Tapi oleh kerana bila orang dah nampak keadaan itu berlaku, maka nazir-nazir negeri lain pun mula untuk bersaing. Itu sebabnya tahun ini jumlah yang sehingga bulan 6 tu bilangan yang mencapai jumlah hari berkursus terbanyak tu dah makin meningkat dan dia makin mencabarlah tahun ini. Dan saya rasa masa PKP yang berlaku ni dalam diam-diam nanti dia akan melonjak lagi. Dan kita akan tengoklah apa keputusan analisis SPL KPM bagi bulan Jun. Okey. Salam tuan. Kalau kita nak jadikan indikator lah. Sorry mencelah tuan. Cik Kamal. Dia sebenarnya bukan. Silakan. Cik Kamal awal-awal nak mencelah boleh, tak ada masalah. Bukan tuan, yang EPSA tu, SPL KPM tu bukannya ramai yang ni, sebenarnya banyak yang kita punya belum diluluskan lagi. Saya punya hampir, saya ingat betul. Saya setuju. Hampir 20 bukan hari. Bukan punya saja. Mungkin itulah siapa yang itu Cik Kamal jangan risau. Cik Kamal jangan risau. Memang itu yang setakat ni yang diluluskan saya punya je lah. Pasal apa? Saya punya tu saya tak perlu sahkan lah. Saya bagi pada Cik Razi dengan evidence dia boleh sahkan. Tapi you all punya yang banyak ni yang di automatic SPL capture tu memang akan direkodkan. Tapi yang mana yang perlukan evidence seperti borang ulasan, book review dan sebagainya, dia perlu diluluskan oleh Ketua Nazir dan disahkan oleh Encik Razi. Encik Razi strict KNN punya pun tak luluskan. Walaupun saya yakin saya buat. Tak apa. Dia berbeza dengan tahun lepas tuan. Dia berbeza dengan tahun lepas. Tahun lepas dia cepat diluluskan. Jadi tahun ni dilengahkan. Jadi kita punya ni tak dapat bersaing. Kalau tak apa, Cik Kamal. Boy. InsyaAllah saya nampak Cik Kamal tu tinggi pasal apa dalam My PBB tu kan? My PPP tu dia tinggi tu. Saya nak tengok juga apa yang tinggi kan. Maksudnya memang dah tinggi lah dia punya rekod tu. Penghasilan pengkaryaan tuan. Dapat 20 pekat. Ya. Sebab baru-baru ni kan saya buat buku panduan kesesuaian bahasa Tamil tingkatan 4 dan 5. Jadi buku tu memberi markah yang lebih tinggi lah, 20 skor. Siapa yang rekodkan tu Cik Kamal? Saya yang rekodkan. Ya. Buku ada, evidence ada. Dan dan disahkan oleh penyelaras lah. Ya. Cuma hari tu yang kita terbitkan buletin tu tak masuk lagi tu Semua yang karya buletin megah tu boleh masuk lagi tu. Belum. Itu satu lagi karya tu. Itu mungkin Cik Kamal boleh cuba fight kepada yang 2 orang dekat atas lah kan. InsyaAllah kan. Itu sasaran je kan. Sasaran nak so hari ni kita akan tengoklah bagaimana nak mencapai tempat yang tertinggi tu lah. Kita tengok apa yang kita boleh buat. So untuk saya teruskan lah. Untuk yang AKP pun sama. Kita ada Puan Hilyati dengan Puan Rosnah. Tahniah kepada mereka ni. Tetapi kita tak boleh alpa lah. Bila kita alpa kan dalam keadaan rekod-rekod ni dia banyaknya hidden. Kalau macam Melaka pun dia hidden, dia tak aktif pasal belum disahkan lagi. Jadi kita tak nampak apa sebenarnya keputusan ataupun rekod yang sebenarnya. Tapi tak apalah nanti mungkin pada bulan 11, 12 nanti yang terakhir tu yang paling penting lah. Untuk kita lihat sama ada kita berada di atas ataupun kita dah mula tergugat lah Tapi saya yakinlah di negeri lain pun dah mula menghebatkan urusan professional development ni kerana tak ada kerja lain nak dibuat selain daripada perkembangan diri lah kan. Oleh kerana pemeriksaan pun sangat kurang dan sebagainya, banyaknya bergantung kepada aktiviti-aktiviti PLC, aktiviti pembelajaran dan sebagainya. So teruskan. Dan juga tanya kepada Puan Aisyah yang ada di kedudukan yang tertinggi bagi AKP 2 lah Dulu kita ada Cik Jamil kat situ kan. Terima kasihlah pada tahun lepas kita ada dia punya mentor. Mentor dia membimbing sampai Cik Jamil tu berada di level yang tinggi jugalah tempat kedua AKP 2. Tahun ni nampaknya Cik Jamil ni bersendirian lagi lah Tapi sebagai kita nak menyokong
7 habits yang kita ada tu kan, aspek synergize tu, kita kena bantu juga demi organisasi kita. Okey, dan yang terakhir tu lah EBSA. Tu tengok EBSA, tempat yang pertama tu Encik Abdul Malik. Hari ni dah 3 juta dah dia orang ni. Okey. Yang kali terakhir saya tengok 2 juta, sekarang 3 juta, dan yang warna kuning tu yang tempat yang ketiga tu dah memotong saya, dah memotong pegawai lain tu. Dia pun dah masuk 2 juta lebih juga. Tahniah kepada Encik Razi. Encik Razi kena kejar yang nombor 1 tu kan. Kalau kita tengok pada hari ni, see you at the top kan, kita nak top 1 tu. Okey. Top 1 tu special lah, tapi nampak gayanya memang hebat yang hamba ada dekat atas tu kan. Pasal apa, EBSA ni mudah, tapi saya pun dah kalah. Yang pertamanya kerana bila kita tidak up to date dengan perkembangan terkini kan, kita tidak peka dengan apa yang berlaku, maka tiba-tiba orang lain telah mengambil kesempatan di atas sikap kita itu. Okey, itu antara perkara-perkara yang kita nak elakkan lah kalau kita nak berada dekat atas. Kita ketinggalan. Okey, itu contoh yang paling baik lah. Kalau kita alpha, kita dah tak ikut perkembangan terkini kan. Kalau zaman sekarang ni dia orang dah gunakan IT kan, kita masih lagi nak gunakan chalk and talk, masih nak gunakan pendekatan bersemuka misalnya, maka kita akan ketinggalan. Saya ucapkan tahniah lah. Tapi walau macam mana pun ini adalah kejayaan Jemaah Nazir. Mungkin ada peluang untuk kita berada di tempat yang tertinggi lagi dalam bidang-bidang lain. So saya mohonlah rakan-rakan cari peluang berkenaan. Ini adalah peluang yang ada, yang kita telah terokai. Mungkin ada peluang lain lagi untuk kita tunjukkan diri kita, kemampuan kita dan sebagainya, dan kita menjadi orang yang pertama mencapai kedudukan yang berkenaan. Okey. So ini mungkin satu cabaran lah bagi tuan-tuan dan puan-puan, bagi menunjukkan apa keistimewaan kita lah, apa yang kita istimewa berbanding dengan orang lain. Okey. Saya ucapkan tahniah lah pada rakan-rakan, dan saya harap benda ni dapat diteruskan. Okey, next Encik Razi. Okey, kita berbalik kepada buku See You at the Top. Okey, sebenarnya bila kita baca buku ni kan, buku ni adalah lebih kepada panduan ke arah kehidupan yang gembira, sihat dan berjaya. Yang ujungnya berjaya tu saya ubahlah. Kalau sebelumnya dia kata kaya, pasal definisi kejayaan bagi negara barat ni adalah dia kaya. Kaya itu merupakan satu kejayaan. Dan dia ditulis oleh Zig Ziglar. Saya rasa dia ni keturunan Jerman kot. Tapi dilahirkan pada tahun sama 26. Daripada 12 adik-beradik tu, dia adalah anak yang ke-10. Dan semasa beliau berumur 6 tahun tu, ayahnya meninggal dunia. Di tengah-tengah kemelesatan ekonomi dunia tu kan, ayah tak ada, adik-beradik ramai. Okay? Jadi semuanya terserah kepada ibunya untuk menguruskan keluarga. Tapi yang bagusnya ibunya ni seorang yang sangat kuat pada pegangan agama, dan dia berjaya mendidik anak mereka hinggalah berjaya. Sampaikan satu peringkat tu, kalau dulunya dia miskin, tapi pada akhir hidup tu kan, ibunya kalau nak pergi ke bank nak minta pinjaman, tak ada cagaran pun tak apa, orang percaya. Maksudnya sangat hebat ibu dia ni. Dan akhirnya Zig Ziglar ni pun dia dalam kehidupan dia bukanlah kata pun senang, dia dah mengharungi pelbagai cabaran, tapi akhirnya dia berjaya menjadi seorang pemimpin motivasi yang sangat terkenal. Okey, dan dia menggunakan berbagai konteks lah dalam menyampaikan mesej motivasi itu, sama ada dalam konteks jenaka, harapan dan juga dorongan, sesuai dengan dia sebagai seorang pakar motivasi. Okay, next. Okay, yang menarik tentang buku ini kan, sebenarnya buku ini dia gunakan metafora. Metafora yang dia tunjukkan tu, yang dia gunakan adalah seorang insan tu dia nak menaiki bangunan. Dia ada dua pilihan. Sama ada dia nak gunakan tangga ataupun dia nak gunakan lift. Lift itu menggambarkan shortcut. Maksudnya kalau kita nak pergi pejabat tu kan, kalau naik tangga tu lambat, tapi kalau ada lift cepat. Tapi lift yang ada tu rosak. Okey, jadi nak tak nak terpaksa pilih anak tangga. So apa yang dimaksudkan oleh Zig Ziglar dalam buku ini, dia kata tidak ada shortcut dalam kehidupan kita, tidak ada jalan pintas. Dan untuk kita berjaya ni kita kena berusaha, dan kita kena berusaha ikut tertib lah, kena teratur. Kalau macam naik tangga tu kena naik tangga yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Walaupun sukar, tapi akhirnya dia akan dapat setiap step yang kita ambil tu kita pelajari sesuatu.
Okey, menjadikan kita lebih matang, menjadikan kita lebih serius tentang kehidupan kita. Okey. So dalam mengejar puncak ini tadi ada 6 perkara. So 6 perkara ni yang kita akan bincangkan dengan lebih jelas pada hari ini lah. Yang dia punya contoh-contoh tu lebih pada nak menguatkan 6 perkara ini. So kalau misalnya Stephen Covey tu dia ada 7 perkara dalam 7 habit itu kan. Tapi untuk Zig Ziglar dia ada 6. Okey. Yang pertamanya adalah membentuk diri. Self image. Saya ni dah pergi mana ni? Oh sorry, dah terlepas. Okey, balik semula Razif sebelum ni saya terlepas yang sebelumnya ni. Saya nak cerita sikit tentang yang sebelum ni. Okey, menurut penulis, buku ini ditujukan kepada mereka yang terlepas kehidupan yang terbaik. Okey, maksudnya orang tu mungkin dah terlepas dia punya peluang dan juga ruang dia. Mungkin dah tiba umur 40 baru nak mula. Late bloomers lah kan. Jadi mana-mana yang dapat buat daripada awal tu dia tak ada masalah. Dia kata dia akan dapat kejayaan. Tapi siapa-siapa yang lambat ni dah terlepas banyak peluang dan juga ruang, buku ini mungkin boleh membantu mereka lah. Okey. Jadi ini kemungkinan sajalah. Benda ni bukan dia kata 100% akan berlaku. Tapi dia boleh membantu mereka untuk readjust balik semula, refocus semula kepada apa yang dikehendaki. So, kuasa percaya yang positif menjadi ramuan penting dalam mengubah pemikiran positif menjadi tindakan positif. Buku ini mengandungi pelbagai cerita, saya sebut tadi contoh situasi yang menjadikan panduan. Saya nak bercerita tentang kuasa percaya yang positif ini kan. Yang orang kata kalau kita kata kita boleh, dulu ada lagu yang Malaysia boleh tu kan, jika kau fikirkan kau boleh melakukannya tu. Sebenarnya benda ni disebut banyak kali, tapi sebenarnya benda ini sangat kuat, sangat benar sebenarnya. Kalau saya rasa rakan-rakan di Jemaah Nazir pun mungkin ada yang telah mengalaminya. Misalnya kalau kita ni nakkan sesuatu perkara itu kan, kita akan mencari jalan untuk kita mencapai dia. Kalau dalam Islam itu kita ada yang inama a'malul niat tu kan. Semuanya tertakluk pada niat. Kalau niat kita tu ada dan kita akan bergerak kalau niat berkenaan. Serupa juga dengan kita punya matlamat. Kalau kita ada benda yang kita nak sangat kan, InsyaAllah ruang itu akan dibukakan untuk kita dapat. Tapi dia bersungguh-sungguh lah. Maksudnya kita percaya bahawa dengan kita punya niat yang besar itu kan, kita punya matlamat yang besar tu, kita cari ruang dan peluang yang ada, InsyaAllah ia akan dijadikan dipermudahkan urusannya. Ini banyak berlaku dalam hidup saya pun banyak berlaku juga lah. Kadang-kadang bila fikir, saya ni bukan orang yang pendapatannya tinggi sebagai orang yang single income family gitu kan, untuk mengurus keluarga tu agak sukar juga dengan pendapatan yang mungkin tak mencukupi. Jadi untuk dari segi kewangan tu mungkin perlu berhati-hati. Kadang-kadang nak beli ni pun kena fikir mana yang lebih penting dan sebagainya. Tapi bila satu peringkat tu, bila kita nakkan satu benda yang kita rasa perlu ada, okey, dia punya peluang dan juga ruang tu ada. Kita boleh cari dia, sama ada dalam bentuk pinjaman ke, dari segi kita trade in ke dan sebagainya. Akhirnya kita akan dapat apa yang kita nak itu. Okay, dan banyak perkara lah, banyak yang bila saya put myself into positive thinking tadi kan, dia dapat diterjemahkan pada tindakan. Tapi nak buat banyak benda tu macam tak terlalu ambitious sangat lah. Maksudnya kalau kita buat 5-6 kali tu, insyaAllah itu benda yang paling penting. Yang lain-lain tu kita redha je lah. Terima sajalah apa yang ada. Okay? Itu mungkin bukan satu sikap yang baik untuk berjaya, tapi Alhamdulillah jugalah rezeki tu ada. Rezeki, saya percaya pada rezeki tu Allah yang bagi kan. Yang penting niat kita ada. Okay. So itu antara perkara yang saya rasa menjadi ramuan penting lah kepada mana-mana insan yang nak berjaya tu, dia kena ada positif thinking dan juga positive action. Dia mesti digabungkan kedua-duanya sekali. Okay, next. Okay, kita pergi pada perkara yang kedua tu, hubungan dengan insan lain. Your relationship with others. Ini hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan masyarakat. Yang paling dekat tu hubungan dengan ahli keluarga lah, dengan isteri dan sebagainya. Okay, nanti kita akan jelaskan sedikit. Dan yang berikutnya, matlamat diri mesti ada. Kita mesti ada goal, kita ada matlamat.
Saya tak tahulah saya tak pernah tanya rakan-rakan dekat Jemaah Nazir tu kan apa dia punya matlamat hidup dia kan. Apa yang dia nak dalam hidupnya. Kalau kita tanya apa satu perkara yang kita nak capai dalam hidup ni. Mungkin kita ada lah mungkin ada yang segan nak beritahu tapi ada yang simpan mungkin ada yang mungkin lepas bersara nak jadi YB bukan yang bersara tapi yang berhormat. Mungkin ada juga mungkin ada yang bersara nanti nak jadi toke durian ke kalau dia ada kebun kan. Ataupun ada yang bersara nanti mungkin dia nak melancong tapi yang melancong ni nampak gayanya memang tergugat betul lah Ramai yang ingat nak bersara lepas tu nak melancong ke luar negara tiba-tiba 2 tahun dah COVID. Tak dapat pergi mana-mana. Duit ada tapi tak boleh nak pergi ke mana-mana. Itu mungkin rezeki masing-masing Dan yang berikutnya kita ada sikap. Sikap ni pun ada dalam apa yang Stephen Covey gariskan kan. Sikap, attitude kita, sikap kita terhadap kehidupan. Dan berikutnya kita kena ada usaha. Usaha ni tidak boleh kita tinggalkan Kalau kita tak berusaha maka tidak ada kejayaan. Dan yang terakhirnya adalah kemahuan. Mesti ada kemahuan yang tinggi, desire. Untuk kita mencapai matlamat berkenaan. So ada 6 perkara yang menjadi asas kepada buku See You at the Top. Kalau tidak ada 6 ni pada pandangan Zig Ziglar mungkin agak sukarlah untuk kita mencapai tempat yang terbaik ataupun kita berada di puncak. So rakan-rakan yang mungkin nak berada di puncak mungkin rakan-rakan yang muda tu dia ada teringin nak menjadi KPPM misalnya kan, nak jadi ketua pengarah pelajaran, nak jadi pengetua insya-Allah, mungkin nak jadi pengarah. So itu adalah kita punya matlamat. Dan bagi mereka yang ada peluang tu masih ada. Kecuali macam Cik Tayabu, Encik Lee yang nak bersara tahun depan tu mungkin dah sikitlah peluangnya kan. Tapi yang lain-lain tu yang mungkin lama lagi insya-Allah peluang tu ada dan kita boleh. Kata Zig Ziglar ni kan, kalaupun kita dah lama terlepas peluang berkenaan, kalau kita masih ada lagi masa yang terluang tu untuk kita capai, kita boleh capai. Mungkin nampak macam impossible kan. Seperti saya kata tadi, kalau kita put positive mind kan, dengan effort, insyaAllah kita mungkin boleh capai. Okay, next. Okay, sedikit penjelasan tentang image diri ni kan, self-image ni kan. According to Zig Ziglar ni kata ramai orang ni tak memiliki image diri yang baik. Kalau mereka ni punya image diri yang baik kan, positive image, insyaAllah dia berjaya. Tapi ramai yang tak berjaya. So Zig Ziglar ni menyeraikan 16 langkah ke arah self image atau image diri yang positif ni. Antaranya adalah membaca kisah kejayaan insan lain, bergaul dengan insan yang berjaya. So ini adalah perkara-perkara yang boleh membawa kepada kejayaan. Kalau misalnya kita nak berjaya dalam segi kewangan kan, pasaran saham kan, kita kena bergaul dengan orang yang mahir dengan pasaran saham lah. Kalau kita nak berjaya sebagai seorang pentadbir pendidikan, kita kena bergaul dengan orang yang telah menguruskan pendidikan. Contohnya berkawan dengan pengarah ke, timbalan pengarah ke, PPD ke dan sebagainya ke, ataupun pengetua-pengetua. InsyaAllah. Networking zaman ni sangat penting. Tak ada networking yang baik kan, payah juga. Kita pun dah ada KPPM yang baru kan, itu pun ada networking yang baik juga kan. Dan sekarang ada satu kekosongan yang ditinggalkan oleh KPPM, itu akan menjadi rebutan banyak pihak lah. Siapa yang akan rasa dapat tempat berkenaan. Next one is hubungan dengan insan lain. Dalam kita nak berjaya tu kan, kita kena pastikan bahawa kita ni tak boleh bersendirian. Macam di Jemaah Nazir pun kita ada rakan-rakan. Kalau saya nak bawa satu kejayaan di Jemaah Nazir Melaka tu kan, saya tak boleh bergerak sendiri. Kalau saya bergerak sendiri dan 16 orang lain tu hanya berdiam diri, maka tak akan tercapailah apa yang kita hasratkan tadi tu. Tak akan megahlah kita di Jemaah Nazir Melaka. So kita kena fikirkan apa yang kita boleh bantu, apa yang kita boleh dapat daripada insan lain yang ada di sekitar kita lah. Contoh yang paling baik saya sebut tadi lah, hubungan suami isteri lah. Itu yang paling baik bagi siapa yang ada keluarga lah kan. Kalau misalnya dia ada masalah dekat rumah, maka dia akan ada masalah dekat tempat kerja dia. Itu sebabnya faktor kekeluargaan tu sangat penting dan dia perlu uruskan. Kalau dia tak boleh uruskan keluarga, macam mana dia nak uruskan hal-hal lain yang lebih memerlukan komitmen dan sebagainya. So contoh-contoh ni diberikan oleh Zig Ziglar ni dalam buku berkenaan. Contoh macam mana hubungan tu dapat dilaksanakan, apa yang berlaku. Banyaknya berlaku dalam bentuk sejarah silam lah.
yang menjadikan pengajaran kepada kita pada masa ini. Okay, next. Okay, yang ketiganya adalah matlamat diri. Kita punya goal. Apakah kita punya matlamat? Okay, sekurang-kurangnya seorang manusia tu kan mesti ada sekurang-kurangnya satu matlamat hidup dia. Ini tak cerita pasal kalau matlamat dia sebagai seorang Islam macam mana, matlamat dia sebagai seorang penjawat awam macam mana. Ada banyak lah. Sekurang-kurangnya ada satu matlamat hidup dia nak apa. Okay. So dalam kerjaya mungkin setiap pegawai di Jemaah Nazir Melaka ada dia punya matlamat dia. Okay. Apa yang kita nak jadi? Apa yang kita nak capai? Kalau kita setakat pergi pejabat tu setakat nak habiskan masa 8 hingga pukul 4.30 tu, pukul 5 misalnya. Setakat nak habiskan masa dan ujungnya dapat pendapatan dan sebagainya, itulah yang kita akan dapat. Okey, tapi kita tak akan ada apa-apa yang kita capai selain daripada itu. Padahal orang yang berjaya itu dia akan dapat lebih lah dalam masa yang terluang tu, dia boleh memanfaatkan benda-benda yang lain. Sama ada dia mahirkan diri dalam bidang kerja dia dan dia menjadi orang yang pakar, ataupun dia hanya menjadi orang-orang yang biasa saja. Okey, yang banyak tu yang biasalah kan, yang jadi pak turut dan jadi followers saja. Kalau macam FB tu, orang yang berani menunjukkan diri itu, dia menonjollah ke atas. Tapi yang lain-lain tu lebih kepada followers, melihat saja macam mana dia berjaya dan sebagainya. Banyak yang sekarang ni di peringkat online ni kan, ramai yang menunjukkan diri, sama ada bisnes ke, kalau YouTubers pun dah banyak. Ada rakan-rakan yang terlibat dengan YouTubers, dia dapat likes yang banyak, dapat subscribers yang banyak, dia dapat duit. Itu pun satu sumber pendapatan pula. Ada yang sampai berhenti kerja kan, untuk buat YouTube aja. Okey, saya pun ada seorang rakan pengetua di Terengganu tu pun, dia masih lagi pengetua. Sama-sama juga belajar di satu tempat dahulu, tapi dia buat YouTube durian. Itu jauh beza tu kan dengan dia punya kerja seharian. Okey. Tu kita kena ada matlamat diri lah. Apa matlamat diri kita? Ini kalau yang saya jumpa tuan-tuan dan puan-puan untuk penilaian PB, PPP nanti tu, saya akan tanyalah apa matlamat yang tuan-tuan dan puan-puan ada. Okey, yang berikutnya adalah sikap. Ini pun sikap lah. Kalau kita ada sikap yang baik, insya-Allah kita akan berjaya. Okey. Sikap ni adalah bagaimana kita menangani kehidupan kita lah. Dia berbeza dengan image. Image tu diri kita, tapi sikap ni bagaimana kita nak menangani kehidupan kita. Sikap kita terhadap rakan-rakan, sikap terhadap bos-bos kita, sikap terhadap rakan-rakan kita, sikap terhadap masyarakat kan. Kalau kita bersikap positif, okey, maka kita akan jadi positif. Kalau kita bersikap negatif, maka kita akan jadi negatif. Ini nak cakap yang mana betul pun susah kalau kita tengok pada Facebook ke pada laman sosial kan. Benda-benda yang kecil pun boleh jadi negatif, benda-benda yang besar boleh jadi positif, benda-benda dia mungkin boleh jadi vice versa. Benda yang kecil pun boleh jadi dibesar-besarkan menjadi negatif, benda yang besar tu pun boleh jadikan perkara yang positif. Okey. Ini yang berlaku kan. Contoh yang terkini adalah pengibaran bendera putih tu kan. Macam-macam pandangan dan sebagainya. Niat dia baik untuk mengenal pasti masalah dalam masyarakat. Tapi ada yang salah guna kan. Kita berpersepsi bahawa mungkin orang salah guna, mungkin orang ambil kesempatan dan sebagainya. So daripada benda yang positif dia boleh menjadi negatif. Okay. So apa yang Zig Ziglar nyatakan ialah kehidupan ni adalah 10%. Maksudnya dalam hidup kita 10% tu adalah kehidupan. Tapi yang 90% tu bagaimana kita mengambil tindakan dalam kehidupan kita tu. Kehidupan ni adalah benda yang mengada tu depan kita 10%. Tapi untuk kita nak melaksanakan kehidupan secara total tu kan, bagaimana kita bertindak terhadap yang 10% tadi tu. Itu yang kebanyakan orang ada yang ambil setakat 20%, ada yang ambil setakat 30%. Yang lebihnya dia tak ambil. Dia terbazir lah. Okay? Akhirnya dia tak dapat apa-apa lah. Bila dia bersara nanti dia kata, apa yang saya dapat ni? Tak dapat apa-apa. Okay. So, Zig Ziglar juga menyatakan bahawa banyak masalah adalah berpunca daripada kesilapan kita mengambil tindakan. Ini kita terpaksa akui lah kan. Dan kita bukan perfect. Kita pun bukan orang yang sentiasa berjaya sepanjang masa. Kita ada masa yang kita gagal kan. Kita ada masa yang kita ada masalah kan. Tapi itulah bila kita melakukan kesilapan tu, kita akan terlibat dengan masalah-masalah yang lain. Itulah
Sebabnya kalau boleh kan, nanti apa yang ada satu ungkapan yang disebut oleh Zig Ziglar ni kan, kejayaan itu murah, tapi kegagalan itu mahal. Nanti kita akan tengok nanti kemudian. Okay? So kita cuba kurangkan kesilapan dengan kita mematuhi norma-norma lah. Macam sekarang ni ada banyak norma-norma baru yang kita terpaksa adjust dalam kehidupan kita. Maka bagaimana kita nak bertindak dalam kehidupan kita pada ketika ini. Okay, next. Yang kelima, usaha. Okay, ini usaha. Kalau tak ada usaha, tak adalah kejayaan. Usaha tangga kejayaan. Kalau ada banyak dulu rencana sekolah, kan motor, ini adalah motor-motor yang sangat popular lah. Usaha tangga kejayaan. Okay, Zig Ziglar kata tidak ada yang percuma dalam kehidupan. So, janganlah berangan-angan. Okay, janganlah mengharapkan semuanya percuma. Okay, budaya-budaya yang dah berakar umbi dalam masyarakat kita ni kan, banyaknya budaya seperti budaya subsidi kan, semua mengharapkan bantuan kerajaan, itu kerajaan kena bagi, ini kerajaan kena bagi. Macam dulu bila ditarik subsidi minyak masak tu kan, orang dah bising. Selama ni dia minyak masak tu dia buat tak peduli aja kan, pasal dia dapat bayar yang murah kan. Tapi bila sekarang minyak masak 5 kilo tu dah RM30, dah mulalah pula bising, okey. Habis yang paket yang RM2.5 tu punya, yang subsidi tu. Walaupun dia orang kata dulu tu yang subsidi tu itu minyak reject lah, minyak recycle lah. Tapi habis kalau pergi speed mart kadang-kadang kosong para. Okey, jika kita ingin berjaya, kita perlu bersifat proaktif dalam meneroka peluang dan ruang yang ada. So proaktif seperti yang disebut oleh Stephen Covey kan. Kena proaktif. Kita tak boleh duduk diam je lah. Kalau kita duduk diam dekat pejabat tu mengharapkan kejayaan, jadi pegawai cemerlang, kita bermimpi lah sebenarnya. Kita kena ada usaha. Kadang-kadang usaha tu dibantu oleh rakan lain. Ingat tadi yang kita sebut pasal kita punya hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan orang luar. Kadang orang luar tu bantu kita. Okay? Tapi kalau kita bersendirian, kita buat tak tahu saja, sukarlah untuk kita berjaya. Kita kena teroka peluang yang ada, ambil peluang yang ada. So macam sekarang ni di Jemaah Nazir Melaka tu, walaupun insentif yang kita berikan tu tak tinggi kan, tapi kita ada peluang untuk tuan-tuan dan puan dapat insentif berkenaan. Contohnya, siapa yang paling banyak baca buku kan. Yang baru ni mungkin akan datang siapa yang paling banyak bentangkan dalam sesi bicara kita ni kan. Siapa yang paling banyak bentang, dia mungkin akan dapatlah dia punya insentif dia. Tahulah rakan-rakan di Jemaah Nazir tu ada yang memang super loaded lah kan, banyak kan. Berbanding dengan saya, tapi mungkin dia berbeza lah. Mungkin dia berbeza. Alright. Mungkin kalau misalnya insentifnya setakat mesin basuh, mesin basuh saya pun boleh bagi mesin basuh kan. Tapi bagi orang mesin basuh tu, satu benda yang penting bagi dia. Mungkin nilai tak banyak kan. Tapi ada orang dia anggap benda tu satu yang rezeki. Dia dapat jimat. Dia dapat berjimat dengan apa yang dia dapat. So mungkin fikirkanlah. Yang sedia ada tu SPL KPM, yang sedia ada tu adalah EPSA. EPSA ni pun lama dah tak bergerak tu kan. Pasal mungkin tak dapat direkodkan. Siapa EPSA yang tertinggi, bilangan khusus online yang tertinggi, itu siapa nak challenge khusus online yang tertinggi tu kan. Ni banyak perkara yang saya dah hilang lah. Saya dah kata pun dulu saya buat, sekarang ni saya dah kalah lah. Tapi bagi saya benda tu benda yang baik. Okay, saya initiate, tapi kalau ada orang yang lebih baik daripada saya, tidak ada apa yang saya boleh katakan lah. Dia lebih baik, so kita kena terima. Kalau kita ada peluang dan ruang untuk kita challenge, kita cuba challenge. Okay, tapi bagi saya kita buat tu bukan kerana kita nak menunjuk-nunjuk, tapi kita nak buat pasal kita ada kita punya matlamat dia. Jangan kita jaki dengan orang tu kan, orang tu dapat ini dapat itu. Dia berusaha. Kalau kita tak berusaha, lepas tu kita komplain, kita asyik mempertikaikan saja, tak ke mana lah. Okay. Alright, yang terakhirnya adalah kemahuan, desire. Kita perlu ada kemahuan berkenaan. Kalau tidak ada kemahuan, apa yang kita buat tu tak berjaya lah. Seperti yang saya sebut tadi tu kan, kalau kita ada sesuatu yang kita idamkan sangat kan, kita berusaha, kita beri niat yang baik, insya-Allah jalan tu dipermudahkan. Ruang tu terbuka sebenarnya. Walaupun kita nampak ruang tu agak sukar kan, tapi kalau kita ada niat yang baik, kita ada kemahuan yang tinggi kan, ruang itu dibukakan untuk kita, sama ada kita nak ambil ataupun tidak. Okey, tapi dia bukan percuma kan, dia datang dengan cabaran-cabaran tertentu, tapi peluang itu ada. Okey. Dan biasanya kadang-kadang bila kemahuan ni ada, dia menjangkaui kita punya kemahiran sedia ada. Yang dia bagi contoh lah, kalau Zig Ziglar dia bercerita pasal atlet lah kan. Biasanya atlet yang ada di peringkat daerah tu dianggap dia hebat lah di peringkat daerah kan.
Tapi bila dia pergi ke peringkat negeri, oh negeri lagi hebat. Bila dia pergi ke peringkat kebangsaan lagi hebat. Okey. Jadi untuk dia berjaya tu dia kena buat satu yang luar biasa. Okey, selain kita kena dedahkan diri kita dengan level yang lebih tinggi kan. Dia kena buat lebih perkara yang lebih daripada kebiasaan lah. Dan dengan usaha yang baik tadi tu, dengan kemahuan yang tinggi kan, dia akan dapat buat satu yang di luar jangka, extraordinary kita panggil Okey, dan tidak mustahil dia akan dapat apa yang diinginkan. Dan juga Zig Ziglar nyatakan bahawa tak semua benda yang kita nak tu kita akan dapat. Okey, kita dah berusaha macam mana pun kadang kita tak dapat. Tapi paling tidaknya kita ada peluang. Kalau kita tak buat langsung tak dapat. Contohnya kalau mungkin kalau ada yang nak jadi kita ambil dalam bidang kita lah, siapa yang jadi pengarah misalnya ataupun pegawai tinggi di KPM kan. Dia kena usaha dapatkan peluang untuk jadi pengetua misalnya. Okey, dia kena berusaha untuk dapatkan peluang berada di bahagian misalnya. Dia kena cari peluang untuk berada di kawasan-kawasan yang dekat dengan Putrajaya misalnya. Itu dia sanggup sacrifice. Okey, kalau dia tak cuba, mungkin dia tak ada peluang. Serupa juga orang yang nak memohon beasiswa misalnya. Kalau dia tak isi borang, langsung tak ada peluang. Tapi kalau dia isi borang, paling tidak pun dia dah ada peluang untuk dipertimbangkan. Yang kita buat sekarang ni adalah penilaian guru cemerlang kan. Kalau kita beritahu pada guru-guru di sekolah kan, ada yang tak nak memohon guru cemerlang, fikirkan masalah itu dan ini kan. Ada yang mengharapkan kejayaan, naik pangkat dengan grade yang cepat tapi tidak mahu isi borang. Kalau diisi borang sebagai guru cemerlang, dia tak semestinya akan dapat guru cemerlang, tapi paling tidak pun dia akan dinilai, dan kalau dia ada rezeki dia akan dapat. Dan pengalaman saya di unit guru cemerlang selama beberapa tahun tu kan, kadang-kadang rezeki tu datang kerana dia memohon. Dan tahun ini saya amat yakinlah bila kita dengar apa yang disebutkan oleh Cikgu Ketua Nazir tempoh hari kan. Dia kata kita cuba dapatkan 1,000 orang mungkinlah guru cemerlang berbanding dengan permohonan yang ada tu kan, dia dapat mungkin 1,000 orang dapat misalnya kan. Okey, itu mungkin rezeki. Kalau orang yang tak mohon hari itu langsung tak dapat. Okey. Dia tak mohon dia tak dapat. Tapi siapa yang mohon mungkin oleh kerana kita ada dasar yang mungkin kita bend sikit rule tu tanpa kita judgekan quality, dia dapat. Dia berada di tempat yang betul pada masa yang betul. Okey, tapi kalau dia tak mohon langsung tak dapat. Peluang tu tertutup bagi dia sepenuhnya. Begitu juga dengan rakan-rakan yang berada di pejabat sekarang ni kan, yang terlibat dengan proses profiling kan. Profiling tu adalah satu keperluan sekarang ni. Macam saya yang mungkin tak terlibat tu tak ada peluang lagi lah. Tapi mereka yang ada peluang ni pergi dan buat. Kalau tak buat memang tak ada peluang. Okey, akan kekal lah dekat pejabat tu duduk sampailah bersara. Kita jumpa orang yang berada di satu tempat sampai bersara tapi tak dapat apa-apa. Bukan, dia bukan begitu jabatan dan sebagainya. Dan kita kena peka dengan apa yang berlaku pada profession kita lah. Banyak perubahan yang berlaku, kita kena adapt. Kalau kita diam saja, tak ada usaha macam saya sebut tadi tu, tak adalah peluang untuk kita. Okay? Okay, next. Ini dah macam ceramah ni, bukan book review ni, lama ni kan. Ni baru seorang. Okay, saya pergi dengan cepat lah. Okey, prinsip mencapai matlamat kita. Yang pertamanya kita kena simpan rekod ni. Prinsip-prinsip lah bagi kita nak mencapai matlamat ni. Kita dah sebut tadi 6 perkara. Ini berkaitan dengan matlamat. Simpan rekod pencapaian kita, di mana kita berada kan. Apa yang kita dah capai. Usaha capai matlamat yang ditetapkan. Jangan masalah. Ikut tahun. Kalau dia digalakkan untuk buat satu perancangan yang jangka panjang supaya kita boleh tengok pada bulan ini apa kita dapat, pada hari ini apa kita dapat. Kalau kita dapat capai matlamat harian ataupun bulan ataupun tahun itu, kita akan dapat mencapai matlamat keseluruhannya. Okey. Ini saya pernah buat untuk EPSA dan sebagainya. Ada dia punya target untuk hari-hari dan sebagainya. Akhirnya habis EPSA. Sampai saya tak ada lagi kursus EPSA dah. Sekarang ni saya kena buat ilatih pula. Okey. Dan matlamat itu perlu khusus dan boleh diukur. Dia mestilah satu benda yang kita nak. Khusus apa yang kita nak dan kita boleh ukur pencapaiannya. Ini yang kita sebut kalau macam pembelajaran pun dia mesti objektif, kita mesti boleh diukur. Kalau tak boleh diukur maka sukar untuk kita tentukan kejayaan. Matlamat mestilah mencabar tapi boleh dicapai. Janganlah buat matlamat yang yang hebat-hebat tapi tak boleh capai. Saya dengar juga banyak
pembentangan oleh pengetua dan guru besar kan, dia buat satu ketetapan yang macam besar betul kan, tapi saya rasa boleh kecapai. Contohnya macam sifar ponteng. Sifar ponteng tu bagi saya itu adalah dasar yang ditetapkan, saya tak boleh pertikaikan. Bagi pandangan peribadi saya lah kan. Mana boleh kita buat sifar ponteng ni? Ponteng tu satu benda yang sukar untuk kita bantras. Okey? Pasal kalau tidak hadir je dia mungkin ponteng. Kalau sifar nak jadikan satu benda sifar tu agak sukar, okey? Tapi tak apalah, nak buatlah. Kalau macam Nazir dia akan pertikaikan dan dia akan mintakan penjelasan dan sebagainya. Tapi yang cabar ni dia akan mewujudkan keseronokan, kita seronok. Macam Cik Razi tu seronok nak mengejar Cik Malik. Dia tanya saya sama ada dia boleh tak dapatkan tempat Cik Malik tu. Kalau dia sanggup dapatkan tempat Cik Malik tu, teruskan. Tidak ada apa masalahnya. Okey, pasal apa? Tidak ada siapa pun mengatakan bahawa tempat pertama tu milik individu. Tidak. Tapi usaha untuk mencapai kedudukan itu penting. Okey, itu cabaran kepada mana-mana lah. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Encik Tuan Haji Badrul. Saya tengok dalam list EPSA tu dah ada nama dia. Yang dah masuk dalam 100 orang yang ada tu. Saya harap rakan-rakan yang tak ada lagi dalam serangan tu bolehlah cuba berusaha kan. Kalau nak perlukan benda punya resepi kejayaan tu boleh merujuk pada Encik Razi. Okey, tetapkan matlamat jangka panjang. Dia ada matlamat yang jangka panjang lah. Bukan sahaja kita dah dapat bagi tahun ini. Tapi macam EPSA ni tahun ini okey, tahun depan okey. Kalau nak 3 tahun pun okey. Terpulang lah. Dia adalah very subjektif. Tapi kalau untuk kejaya ni mesti jangka panjang lah. Kita nak jadi apa dalam tempoh berapa tahun dan sebagainya. Okey. Next. Senaraikan cabaran yang bakal dihadapi dalam mencapai matlamat. So, kena juga fikirkan kalau kita nak mencapai matlamat tu, apa kita punya cabaran? Apa cabaran yang kita akan hadapi dan kita cuba selesaikan cabaran berkenaan. Memang nampak macam, memang apa tu, sukar nak capai matlamat berkenaan. Tapi kalau kita bijak, okay, dan kita put effort yang betul, cabaran itu kita akan dapat atangkan dia. Bagi saya tidak ada cabaran yang tak dapat diatasi. Kecuali cabaran-cabaran tertentu lah yang memang sukar lah. Tapi yang biasa ni insyaAllah kalau kita tak boleh buat sendirian, mungkin kita boleh minta bantuan daripada rakan-rakan lain. Okey, dan kita kena agihkan matlamat. Kita punya objektif yang ada tu mungkin kita boleh pecahkan dia. Kalau objektif besar tu, nak jadi KPPM kan, kita kena pecah dia. First kena jadi dulu pengetua kan. Daripada pengetua kena jadi PPD kan. Kita pecah-pecahkan matlamat tu supaya dia boleh dicapai akhirnya. Okey. Kerana the big goal tu yang kita kata Stephen Covey tu kan, kita mulakan dengan satu benda, satu matlamat pada akhirnya tu, kita kena fikirkan bahawa dalam kita mencapai kita punya objektif yang paling besar tu, kita kena buat dulu apa-apa yang kecil yang menjurus kepada yang besar tadi tu. Okey. Yang berikutnya, disiplinkan diri ke arah langkah-langkah mencapai matlamat. Perlu ada disiplin. Siapa yang nak mencapai kejayaan tu kena ada disiplin. Saya ingat PKP tahun lepas kan, untuk kekalkan berada pada tempat-tempat EPSA tu kan, kena bangun malam. Kenapa? Pada malam saja line baik. Kalau siang hari habis, tak dapat buat. Ada rakan yang dibuat pada siang hari pasal tak mengajar, banyaklah dibuat pada siang hari. Tapi malam hari kita counter balik sebenarnya. Itu satu benda yang menyeronokkan, mencabar, tapi akhirnya kita maintain. Kita berjayalah mengekalkan keadaan berkenaan. Tu kena ada disiplin, bangun malam. Masalahnya patut bangun malam tu tahajud, tapi insyaAllah lah ada masa tu tahajud lah juga kan. Tapi dia buat kerja lain. Tapi bergantunglah pada kita punya matlamat masing-masing. Dan yakinkan diri mampu untuk mencapai matlamat berkenaan. Dia kena ada keyakinan diri. Seperti yang saya sebut tadi kan, kita punya vision nak capai dan kita yakin kita capai. Peluang tu akan terbuka untuk kita. Yakinkan diri kita boleh mencapainya. Dan kita kena gambarkan kejayaan. Kena visualize kita punya kejayaan tu sebelum kita mulakan. Kalau kita berjaya macam mana. So dia akan jadi kita punya motivasi. Okay. Okay, next one. Ini antara ungkapan yang popular lah yang kita jumpa. Banyak ungkapan yang dibuat oleh Zig Ziglar ni kan. Contohnya kita berupaya pergi lebih jauh dalam kehidupan ini sekiranya bersikap jujur. Jujur tu memang kita harap-harapkan lah. Pasal apa? Zig Ziglar ni ingat dia dibesarkan dalam keluarga yang berpegang pada agama. Okay? Kena jujur. Tapi saya rasa jujur ni satu benda yang baik. Tapi banyak juga orang tak jujur kan. Kalau sekarang ni musim durian kan, banyak orang yang tak jujur dari segi menjual durian dan sebagainya. Tiada siapa pun yang cukup cerdas bagi mengingat segala yang diketahuinya ni. Kita amalkan
kena catat. Maksudnya kita tak boleh ingat apa yang kita pelajari. Kita tak boleh ingat semua. Macam saya semua tak boleh ingatkan. Tapi sekarang saya catatkan apa yang saya nak. Okay? Kejayaan dan kebahagiaan bukan satu kebetulan. Tapi ia adalah satu pilihan. Kita nak berjaya, kita nak bahagia tu pilihan kita. Okay? Itu pilihan kita. Kita nak dapat kedudukan tinggi dekat pejabat, kalau kita nak insentif tu pilihan kita. Tapi kalau kita pilih untuk tidak berjaya, maka kita janganlah iri hati dengan kejayaan orang lain. Okey, harga sebuah kejayaan adalah lebih murah daripada harga sebuah kegagalan. Yang saya sebut sebelum ini kan. Kalau kita berjaya tu kan, macam pelajaran lah. Kalau kita berjaya setiap step yang kita ada tu, kita akan capai matlamat dengan cepat. Kalau kita gagal, maka kita terpaksa buat perkara lain untuk kita berjaya. Terpaksalah masuk kelas tambahan, terpaksalah masuk tuition, masuk kalau orang dah masuk universiti, buat degree, kita kena buat diploma, sijil dulu dan sebagainya. Jadi kos itu lebih mahal. Itu yang dimaksudkan. Bila kita perbetulkan diri sendiri, hidup kita menjadi betul. Betul lah tu kan? Kalau kita dah betulkan hidup kita ni ikut norma masyarakat yang sedia ada, hidup kita akan betul lah. Pasal apa? Kita ikut apa yang betul pada masyarakat berkenaan. Kalau kita tak betulkan diri kita, dan orang nak betulkan pun kita marah dan sebagainya, maka kita jadi tak betul lah. Okay? Itu yang kita nampak macam mana Ustaz, tahulah siapa yang tengok video tu kan, Ustaz yang nak bagi sumbangan tetapi pendekatan yang digunakan tu macam tak betul lah kan. Lepas tu bila orang tegur dia pun, dia masih dengan ego dan sebagainya. Itu susah lah. So di tangan kita terletak keupayaan, namun ia perlu digunakan di jalan yang betul demi meraih ganjaran yang mampu diperoleh. Okay? Kita ada kemampuan, kita ada kebolehan, kita ada keupayaan. Terpulang pada kita. Apa yang kita nak, bagaimana kita nak laksanakan. Kasih yang dikatakan tindakan kan, daripada positive thinking kepada positive action. Satu punca mengapa ramai orang tidak pernah mencuba perkara baru adalah disebabkan perasaan takut untuk gagal. Ini biasa lah kan. Bila sebut je benda baru takut gagal. Bila buat je benda baru takut. Kita rasa panik dan sebagainya. Bila ada perubahannya kita mula tidak selesa dan sebagainya. Macam sekarang ni bila kita ada penilaian guru cemerlang secara online tu kan, hari tu dalam sesi penataran kita kan, dah ramai yang timbulkan macam-macam. Okay, masalah. Okay. Bagi saya kita jangan lihat masalah lah. We stop looking at problems. Kita cuba look at the solution. Okay, pasal apa? Kalau kita tak fikirkan solutionnya, sampai bila dia akan jadi masalah. So, insan yang paling miskin di dunia adalah mereka yang kedekut dengan senyuman. Okay, ini pergi pejabat itu senyum-senyum lah kan. Orang yang miskin tu bagi dia adalah orang yang tak suka senyum, masam je. Sebenarnya kalau kita masam selalu pun dia akan jadi stres kan. Itu kita ada kaunselor yang sebut pasal stres. Banyaklah ilmu yang kita dapat masa PKP ni kan. Jadi stres, lepas tu macam-macam lah penyakit yang datang, penyakit jantung dan sebagainya. Alright, you don't drown by falling into water, you only drown if you stay there. Yang ni bahasa Inggeris tak sempat nak translatekan. Maksudnya kalau kita tak boleh lemas dalam air. Walaupun kita tak pandai berenang, kita tak boleh lemas dalam air kalau air tu tak dalam kan. Tapi kalau kita terlalu lama dalam air berkenaan, kita tak buat apa-apa, kita boleh lemas. Okay? The way you see life will largely determine what you get out of it. Maksudnya bagaimana kita melihat kehidupan itulah kita akan dapat apa yang kita fikirkan. Maksudnya kalau kita fikir life tu susah, mencabar, okay, susahlah. Mencabarlah hidup kita kan. Unless you have definite, precise, clearly set goals, you are not going to realize the maximum potential that lies within you. Hanya disebut pasal kalau kita tak tahu matlamat kita apa, tak jelas, maka kita tak dapat nak optimumkan kita punya potensi diri. Okay? Semua orang ada potensi. Dekat pejabat tu semua ada potensi. Kalau sebut untuk berjaya, semua boleh berjaya. Tapi yang saya sebut tadi lah, pilihan. Adakah kita pilih untuk berjaya ataupun kita pilih untuk tidak berjaya. So it goes back to our choice. Okay? Datang pejabat, apa yang kita nak buat? It's up to us. Sama ada kita nak bekerja dengan baik ataupun kita nak habiskan masa dengan buat benda-benda yang tidak berkaitan dengan kerja. Okay? Okey, kejayaan semakin mudah dicapai selepas kita yakin. Seperti tadilah kalau ada keyakinan, kita mesti yakin ada kejayaan. Okey. Kalau tak yakin, susahlah. Bila kita nak buat benda-benda tu mungkin tak jadi. Fikirkan banyak negatif too much negativity in life kan, jadikan kita ni orang yang gagal lah. Okey. Okey, saya rasa itu sajalah perkongsian saya pada petang ini. Minta maaf lah pasal ambil masa ni agak lama juga biasa kita tetapkan paling-paling tidak pun setengah jam lah maksimum seorang. Tapi ni mungkin satu benda yang first time. Next time nanti kita ada orang yang ingatkan speaker tu kan supaya mungkin masa tinggal berapa minit dan sebagainya.
Mungkin ada yang peringatkan dan sebagainya. So okey, sesi soal jawab. Ada tak pertanyaan daripada rakan-rakan berkaitan dengan apa yang dibincangkan tadi tu? Saya mohon maaf lah, dia tak ada grafik kan. Tak sempat nak buat grafik ni. Elok kalau ada grafik tu, maka taklah bosan pasal sesi kita ni pada sebelah petang kan. Okey, ada pertanyaan daripada rakan-rakan ataupun kita nak terus kepada sesi yang berikutnya? Hello, ada orang kat tadi? Atau yang dah pergi ke sesi sebelah pula tengok Webex? Ada bos, ada. Ada Alhamdulillah. Pasal sesi webinar ni dia klasik sikit lah peringkat awal kan. Kadang-kadang ada yang 2 in 1, 3 in 1 Tapi tak apalah, paling tidak pun dalam satu sesi kita dapat sikit pun satu ilmu tu lebih baik daripada kita dapat kosong. Saya yakin lah bila kita hadiri mana-mana sesi webinar ataupun bicara profesional kan, dapat satu yang kita dapat amalkan tu lebih baik daripada kita dapat apa-apa pun daripada sesi berkenaan. Paling-paling tidak pun sekarang dapat sijil pun okey lah, ada sijil kan. Adalah benda yang kita hasilkan, kita tak buang masa lah. Okey, ada pertanyaan? Bahan-bahan pembentangan ni boleh dapat dalam Google Site InsyaAllah kita dah nanti Cik Razi akan uruskan. Okey tuan. Dan kita pun cadang Cik Malik untuk kita masukkan dalam kita punya dashboard tu supaya nanti mana-mana pihak yang diberi keizinan tu boleh lihat kita punya pembentangan. So itu yang kita harapkanlah presentation yang kita buat ni kan berkualiti lah insyaAllah. Mungkin ni hari yang pertama, kali yang pertama mungkin kita tak dapat buat dengan baik, tapi akan datang insyaAllah. Dan Kita boleh masukkan dalam karya perpustakaan digital kita lah. Boleh. Itu benda yang boleh dibuat dan diinitiatekan. Itu adalah platform untuk berjaya. Itu pun satu lagi platform kan. Kalau macam Cik Mun ada kat sini kan. Dia nak berjaya, dia boleh wujudkan satu benda yang sangat baik berkaitan dengan sumber kita tu. Dia boleh usahakan sesuatu. Okey, Cik Mun. Okey, kalau tak ada saya rasa kita tangguhkan sesi yang saya punya ni. Kita teruskan dengan sesi berikutnya. Mungkin akan datang kita limitkanlah masa tu mungkin dalam 10 minit seorang ataupun 15 minit seorang lah. Okey. Untuk kita dapat habiskan dalam masa yang kita tetapkan. So terima kasih kepada semua, insya-Allah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Next kalau yang bagi slide pada saya adalah Yati tapi kalau ikut banner next adalah Puan Suhaila. So yang mana satu ni, Puan Suhaila dulu ke Yati dulu? Mana-mana pun boleh. Okey, yang menjawab kita ada setengah jam untuk kita habiskan sesi ni, so gunakan masa dengan baik. Okey, macam mana Puan Suhaila, saya mula dulu ke macam mana? Bolehlah, tu dah keluar dah slide tu. Sikit je, tak banyak. Okey, slide hari ni kesihatan wanita di Malaysia, perkembangan dan isu dan cabaran. Macam mana slide next? Okey, menjelang tahun 2030, WHO menganggarkan 1.2 bilion wanita akan mencapai usia 50 tahun atau lebih. Bilangan wanita dalam lingkungan usia ini meningkat sebanyak 3 kali ganda dan mereka dijangka akan terus hidup dalam masa beberapa dekad selepas menopause. Walau bagaimanapun, jangka hayat yang panjang ini juga menyumbang kepada peningkatan masalah kesihatan yang dinamik akibat kehilangan hormon estrogen. Bagi wanita, perubahan fisio dan biologi yang dialami sering dikaitkan sebagai faktor yang mendedahkan wanita kepada ancaman kesihatan. Sebut next kalau nak suruh Next. Golongan wanita berhadapan dengan pelbagai masalah kesihatan pada fasa berlainan sepanjang usia mereka. Kebanyakannya terlalu bimbang terhadap serangan penyakit khususnya kanser payudara, kanser cervix. Walau bagaimanapun, wanita juga harus sedar bahawa selain penyakit kanser, masih banyak lagi penyakit lain yang menjadi punca kematian dalam kalangan wanita berusia 20 hingga 60 tahun di Malaysia. Walaupun jenis penyakit
prinsip paling penting yang perlu diketahui oleh semua individu bagi mengelakkan serangan penyakit berisiko itu ialah kaedah pencegahan sebelum parah dan pengawalan apabila kena. Macam dilihat daripada segi pertambahan, wanita yang mengalami masalah osteoporosis, obesiti, diabetes, penyakit jantung dan pelbagai jenis kanser menjelang usia masra, dia banyak kena penyakit tersebut. Next. Okey, apabila ni ke tadi? Apabila usia melebihi 50 tahun, kebanyakan wanita mengalami kemerosotan tahap kesihatan. Tambahan pula, kebanyakan wanita lebih berusia melebihi 50 tahun beranggapan dia dah tiba zaman gelap sebagai wanita dan bila fasa menopause timbul, sebab fasa menopause timbul masa usia, dianggarkan masa usia ni. Namun begitu, seorang wanita tentu mengharapkan peningkatan usia berlaku dengan sejahtera dan mereka dapat menjalani kehidupan yang sihat dan bermakna walaupun terpaksa menghadapi beberapa perubahan besar. Next. Perubahan fizikal yang berlaku pada seseorang wanita atau individu adalah berbeza dengan individu yang lain. Ada individu yang berusia lebih 80 tahun tetapi lebih sihat dan tampak lebih muda berbanding yang berusia 65 tahun. Hal ini mungkin disebabkan faktor genetik, faktor pemakanan dan faktor keaktifan hidup individu itu sewaktu muda. Bagi individu yang aktif semasa muda dan meneruskan aktivitinya selepas bersara, risiko untuk diserang penyakit berkaitan penuaan adalah agak kurang kerana mereka lebih sihat. Bagi yang berfikiran secara kritikal, mengkaji dan meneliti dan menganalisis, dan bila dia seperti dia banyak belajar, membaca apa semua, dia menyebabkan otak mereka lambat dimakan usia. Next. Bagi individu yang berkejaya, kemudian bersara dan tidak lagi berbuat apa-apa serta hidup terasing, mereka cenderung kepada mengalami kebosanan dan diserang pelbagai penyakit. Perhatian kepada berat badan ketika menopause sangat penting. Sedikit tambahan akan berlaku pada badan, mungkin badan dia akan jadi besar sikit, iaitu di bahagian pinggul, peha, bahu, tetapi bukan di sekeliling pinggang. Sel dalam lapisan lemak juga menghasilkan bentuk estrogen yang lemah. Jika kita masih tetap kekal aktif, kita akan mampu meneruskan hidup dengan lebih lama lah. Hal ini jika kita tak macam bila berat badan tu berlebihan, kita akan rasa macam letih apa tu semua, itu semua mengundang kepada risiko penyakit. Next. Apabila usia seseorang itu sudah meningkat usia seperti apa ni? Apabila seseorang itu sudah meningkat usia seperti dah bersara, ramai yang menganggap bahawa inilah masanya untuk berehat setelah berpuluh-puluh tahun bekerja. Sikap begini biasanya mengundang penyakit dan sebenarnya satu kesilapan. Belajar adalah proses yang perlu dilakukan sepanjang hayat. Dari segi emosi, warga emas juga tidak terkecuali daripada kemurungan. Kemurungan mempunyai dua puncak. Yang pertama pada awal usia dewasa dan yang kedua pada usia emas. Kemurungan berlaku apabila berlaku kematian orang yang disayangi dan juga mengingatkan mereka tentang kematian yang semakin hampir. Biasanya setiap orang yang muda dia akan jadi tua, tapi yang bernyawa pun pasti akan mati. Yang sihat akan sakit. Tapi setiap individu yang dapat menjalani hidup dalam apa jua keadaan manusia dengan tahap kesihatan yang baik dan hidup yang lebih berkualiti akan lebih baik dia punya kehidupan dia. Next.
menopause atau putus haid ialah keadaan sewaktu pertengahan umur apabila seseorang wanita itu berhenti mengalami kitab haid. Hal ini terjadi apabila kilang ovari telur berhenti menghasilkan ovum. Apabila menopause berlaku, ovari akan berhenti menghasilkan hormon estrogen. Wanita yang berusia lebih muda mungkin tidak pernah terbayang bahawa menopause berlaku pada diri mereka semasa usia muda. Walau bagaimanapun, menopause bukan hanya terjadi kepada wanita yang tua saja, malah menopause awal dan menopause pramatang mungkin berlaku dalam kalangan wanita yang lebih muda. Ia terjadi dalam lebih kurang 1% daripada wanita yang berusia antara 15 hingga 45 tahun. Terdapat banyak kemungkinan penyebab, tetapi penyebab sebenar sukar diketahui. Hal ini bermakna proses menopause akan dialami oleh semua wanita sama ada awal atau lewat. Setiap wanita yang menghampiri menopause akan menempuh pengalaman yang berbeza. Next. Okey, menopause yang tadi tu menopause awal dan menopause pramatang. Definisi menopause awal dan menopause pramatang ini bergantung pada usia wanita yang terlibat. Jika menopause berlaku pada atau sebelum usia 45 tahun, ia dianggap menopause awal. Jika menopause berlaku pada usia 40 tahun, dia dianggap menopause pramatang. Kedua-dua jenis menopause ini boleh berlaku secara spontan atau disebabkan oleh masalah lain. Wanita yang mengalami menopause awal dan menopause pramatang terdedah pada komplikasi jangka panjang menopause seperti penyakit kardiovaskular jantung, sindrom metabolisme dan masalah osteoporosis atau roput tulang. Kesan jangka yang lain boleh disebabkan sistem saraf pusat seperti strok dan masalah nyanyuk. Next. Proses kejadian menopause. Menopause bukan suatu penyakit tetapi satu peringkat yang penting dalam kehidupan seseorang wanita. Walau bagaimanapun, perubahan hormon yang berlaku pada masa ini mungkin memberi kesan jangka pendek dan jangka panjang yang dapat menjejaskan kehidupan seseorang. Reseptor estrogen telah dijumpai pada hampir semua tisu di dalam tubuh dan perubahan aras hormon estrogen menambahkan kesan ini. Justru masih banyak kesan penurunan aras hormon estrogen yang masih belum diketahui sepenuhnya. Salah satu cara untuk memastikan sama ada seseorang wanita menopause adalah dengan mengukur aras FSH. Apabila ovari gagal menghasilkan hormon estrogen, maka aras hormon tersebut akan meningkat akibat rangsangan kelenjar pituitari dan menghasilkan estrogen. Oleh sebab itu, aras hormon yang tinggi adalah satu bukti yang menunjukkan bahawa seseorang wanita telah menopause. Biasanya doktor yang membuat ujian yang akan mengesahkan. Next. Okay. Penyakit jantung koronari ialah penyebab utama kematian dalam kalangan wanita pada usia menopause, iaitu lebih tinggi daripada kematian yang disebabkan oleh penyakit kanser secara keseluruhannya. Selepas menopause, lebih kurang 50% daripada punca kematian adalah disebab penyakit jantung. Penyakit strok mungkin disebabkan oleh dua keadaan. Yang pertama, terdapat sesuatu yang menyekat pengaliran darah ke otak atau berlaku pendarahan otak. Yang kedua, pembuluh darah yang menuju ke otak mengalami penyempitan disebabkan aterosklorosis. Okay, next. Apabila seseorang wanita menopause, ia bukanlah satu petanda buruk. Hal utama yang perlu dilakukan ialah berjumpa doktor untuk memastikan keadaan sebenar kesihatan diri wanita itu. Pihak doktor boleh mengaturkan beberapa ujian untuk menentukan jika wanita itu mencapai menopause. Antara ujian yang boleh dijalankan termasuklah pengukuran tekanan darah, pengujian darah, penyaringan imbasan atras bunyi, penyaringan payudara dan pengukuran densitometri tulang.
Terapi pula ialah terapi bukan hormon merupakan sejenis rawatan alternatif yang boleh diamalkan oleh wanita yang mengalami simptom atau gejala menopause. Terapi ni biasanya terdiri daripada macam pengambilan vitamin, kalsium, pemakanan suplemen, pengambilan madu lebah, produk sarang lebah, rawatan herba macam kacip Fatimah ke dan lain-lain lagi. Next. Dah kesimpulan. Golongan wanita seharusnya mempunyai minda yang terbuka untuk mencari maklumat tentang menopause lebih awal lagi, bukan menjelang usia menopause atau semasa mengalaminya. Seelok-eloknya pendedahan isu menopause harus diketahui oleh wanita pada usia muda lagi agar persiapan yang rapi boleh dibuat. Tambahan pula dengan kemudahan yang ada pada masa kini, segala maklumat boleh dilayari di internet. Yang penting ialah tindakan dan keprihatinan wanita itu sendiri. Menopause merupakan kenyataan hidup bagi setiap wanita yang dilahirkan, tetapi setiap orang akan mengalami pengalaman yang berbeza ketika menjalani waktu itu. Next. Okey, sekian. Terima kasih. Puan Yati. Nak tanya boleh nak tanya? Boleh. Kalau boleh jawab lah. Ni yang saya risaukan sekarang ni tak sempat menopause pasal COVID-19 ni. B tu Sekarang ni yang punca yang mati sekarang ni yang paling banyak pasal COVID berbanding dengan kanser ke yang lain-lain kan. Itu tak apalah. Yang saya risau juga dia adalah oleh kerana sekarang ni ramai yang bekerja daripada rumah. Saya tak tahulah kan, kalau dah bekerja daripada rumah, banyak makan kan, dia punya kerja pun tak aktif, banyak duduk dan sebagainya, dia menambahkan lemak tu dengan lebih cepat. Itu boleh mencepatkan menopause tak? Kalau mungkin faktor dia kan dia kata tadi menopause berbagai faktor, kemungkinan boleh juga jadi ke lebih baik kalau kita di rumah ni petang-petang tu senaman sikit lah. Tak kira lah wanita ke lelaki ke, kita kena jaga kesihatan kita juga. Okey rakan-rakan tu kan dalam masa kita bekerja daripada rumah jangan lupa kesihatan pagi sebelum masuk bertugas tu kan boleh exercise dekat luar rumah kawasan rumah lah Kalau petang tu boleh keluar exercise juga, jangan duduk dalam rumah sepanjang masa kan. Yang exercise ni pun berat badan naik tu saya takut nanti lepas yang PKP yang kita tak tahu sampai bila ni kan. Takut nanti semua akan bulat-bulat masuk pejabat. Okey. Ni ada satu soalan. Ya. Ajibat. Okey. Dua soalan. Soalan pertama, kalau perempuan monopause, lelaki? Alamak, yang saya baca ni cerita pasal wanita. Okey. Yang kedua, ada ke umur permulaan monopause ataupun sebab pemakanan ataupun bergantung pada aktiviti? Tadi dia kata dia tak dapat dalam buku tu dia tak dapat macam dikaji lagi adakah disebabkan pemakanan ke, tapi biasanya disebabkan kesihatan kita juga. Faktor kadang-kadang ada juga yang faktor genetik. Kemungkinan macam ada yang family mungkin yang awal, kadang-kadang dia menurun kepada anak dia yang awal. Jadi dia kajian dia macam tak dapat dikaji lagi mana yang betul lah. Macam tu. Ada simptom ke untuk menopause? Simptom dia, biasanya simptom tu berlainan. Kadang-kadang ada tu macam ada yang kata panas ketika waktu tidur, berpeluh, mudah cepat marah. Kadang-kadang salah satu simptom dia tu dia punya head dah mula tak teratur. Terima kasih. Ajibat. Apa jawapan soalan nombor 1 tu Mbak? Ajibat tahu soalan tu. Jawapan pun tahu tu. Dia saja je. Soalan yang mana tadi tu? Nombor 1 tu, kaunselor mesti tahu ni. Sebenarnya lelaki pun ada juga menopause-nya. Ada Ada juga.
Tapi dipanggil apa? Dan panggil menopause juga, tapi simptom dia sama. Oh. Tapi cuma kesan dia tidak sama dengan perempuan lah. Kalau perempuan dia punya kemahuan untuk, ni bukan cakap perempuan antaranya bila dia dah menopause, kemahuan dia untuk bersama dengan suami makin menurun. Tapi lelaki tidak. Oh, jadi dia tak nampak sangat Hajibat. lah. Hajibat. Nama Ya, tak boleh saya. sama tu, kena nama lain tu. Sebenarnya ada nama lain, saya terlupa. Nama lain tu. Dia punya deskripsi tak sama kan? Mesti Macam nama lain. dulu ya dukung. Ya, saya. Bos, kalau perempuan panggil menopause, kalau lelaki panggil andropause. Tu dah ada orang yang jawab. Alamak, tak pernah dengar lah pula tu kan. Okey, bagus. Ada tu, pergi search Google tu. Next Kau tu buku sempat lah nanti Google, kita cari. Dia Okey, macam ada mana? soalan lain ke? Dia, Kamal? dia macam mana ya? Kalau perempuan pula dipanggil menopause. Kalau lelaki woman pause kan. Menopause. Men. Kamal, yang penting tu pause tu bahasa Inggeris tau, berhenti. Berhenti sementara. Okey, menarik ni pasal apa saya jangkakan lepas kita punya pegawai bersara dulu, kita tinggal semua pegawai lelaki kan, rupanya masuk tu lebih ramai perempuan. So terpaksalah kita tangani isu-isu berkaitan dengan womanhood ni kan. Dan yang wanita ni kena pastikan jaga kesihatan pasal apa, seperti disebutkan tadi tu macam-macam gejala, macam-macam masalah kesihatan timbul. So jangan pula bila masuk nazir nanti, alamak penyakit tu pula berlaku dekat jemaah nazir. Nazir dipersalahkan kerana tugas-tugasnya yang mungkin sekarang ni banyak pula tak keluar kan, duduk rumah dan sebagainya. Okey, elakkanlah persepsi negatif tentang pejabat kita lah pula nanti. Okey, kita teruskan kepada sesi yang berikutnya. Puan Suhaila dah bersedia? Suara tak ada Puan Suhaila. Suara tu mute lagi tu. Kenapa? Puan Suhaila tak on mic. Okey untuk maklumat rakan-rakan, yang pertamanya memang sesi tangan ni ada dia punya merit Yang kedua dia ada punya merit dari segi bahan yang dipamerkan tu, okey? Tu ada penilaian. So saya buat penilaian lah. Saya akan masukkan dalam kita punya sistem, okey? Dipersilakan Puan Suhaila. Ada nampak tak gambar yang saya share tu? Kena alihkan, jangan buka Google Meet ni. Kami nampak apa yang Puan Suhaila nampak. Puan Suhaila buka gambar yang nak tunjuk, kami nampak apa yang Puan Suhaila nak tunjuk. Ni ada nampak? Sekarang ni nampak putih. Oh, nampak putih. Tak nampak ni. Tak ada Tadi dah elok dah. Puan Suhaila guna dual screen ke single screen? Ni nampak. Ni nampak. Ni nampak. Ni Google. Ni nampak. Kejap. Present screen Puan Suhaila. Present screen. Kejap. Your entire screen. Your entire screen atas sekali. Entire screen. Yes. Okay, sekarang ni Puan Suhaila buka PowerPoint. Minimize yang ni, minimize yang ni. Jangan stop. Minimize ni, minimize. Okay, ni present. Dah nampak dah? Dah nampak. Dah Present. Okey. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya harap Dah hide. Baru nampak nama. okey. Okey, terima kasih Tuan Haji, Tuan KNN, Tuan Abdul Aziz, Tuan Haji Mansur, barisan Nazir-Nazir Kanan, Nazir-Nazir Sekolah dan AKP yang hadir pada petang ni.
Okey, hari ni hari pertama saya untuk pembentangan saya lah di KNN Melaka ni. First time kan. Jadi saya harap apa yang saya bentang pada petang ni tidak membuatkan tuan-tuan, puan-puan tidur lah. Okey, tajuk saya pada hari ini adalah teknik mendorong anak didik gaya Nabi Muhammad SAW. Penulis dia adalah seorang guru juga, Cikgu Khairul Aniza Khairuddin. So kita tengok dulu apa dia biodata penulis ni. Penulis ni adalah seorang guru bahasa Melayu lah. Dan dia mengajar di sekolah menengah dan biasalah dia mengajar kelas yang hujung lah di sekolah di Perak. Dan suntingan buku ni dibuat dan huraian ni oleh Puan Huzaimah Sulaiman, iaitu tokoh guru Negeri Sembilan 2014 dan merupakan pesara pengetua cemerlang Jusasi. Dan penerbit dia adalah Nun Creative Books, diterbitkan pada tahun 2014 dan bilangan muka surat dia ada 223 muka surat. Okey, so dalam buku ni dia sebenarnya adalah menceritakan tentang kisah Cikgu Khairuniza ni di dalam kelas, dan dia adaptasikan apa yang dia lakukan di dalam kelas bersama murid dia ke dalam buku ni, dan menggunakan teknik Nabi Muhammad SAW lah. So dia ada 7 bahagian. So yang pertama ni teknik dia bertanya soalan akhlak. Tujuan dia untuk mengangkat self-esteem. Teknik yang kedua, dia tidak menyiasat punca kesalahan untuk tidak mengaibkan. Teknik yang ketiga dia tidak menegur kesalahan untuk menyelamatkan maruah. Yang keempat, tidak menghukum kesalahan, sebaliknya menerangkan cara yang betul. Yang kelima, tutup mata pada kesalahan, sebaliknya puji kebaikan. Yang keenam, teknik memuji gaya Nabi Muhammad SAW mendorong seseorang lebih bermotivasi. Dan yang ketujuh, teknik melantik jawatan penolong atau pembela secara terbuka supaya boleh meningkatkan self-esteem. So saya ringkaskan kepada beberapa bahagian lah. So dalam pembentangan saya ni dia berkaitan dengan hadis-hadis yang yang digunakan oleh Cikgu Khairuniza ni. Jadi untuk yang pertama ni, beliau menggunakan kaedah soalan akhlak untuk puji kebaikan, dan beliau menyatakan impak. Jadi dari sini beliau menggunakan teknik Nabi Muhammad SAW dengan dengan menggunakan kisah Nabi Muhammad SAW, iaitu dalam hadis iaitu Abu Bakar masuk syurga. Ada siapa-siapa tahu tak kisah ni Abu Bakar masuk syurga? Boleh tak kongsi? Dekat dalam ni ramai ustaz kan? Ada seorang je ustaz, tak ramai. Okey, tak apa. Saya nak jadi ustazah ini. Saya jadi ustazah ini. Teruskan. Okey, dah tak sabar. Okey. So kisah dia macam ni. Kisah dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu melaporkan bahawa pada suatu masa Nabi Muhammad pernah bertanya, siapa antara saudara sekalian yang berpuasa pada hari ini? Kemudian Abu Bakar jawab, saya. Beliau tanya lagi, siapa antara saudara sekalian hari ini yang menghantar jenazah? Abu Bakar jawab, saya. Kemudian beliau tanya lagi, siapa antara saudara sekalian yang hari ini memberi makan orang miskin? Abu Bakar jawab lagi, saya. Kemudian beliau bertanya lagi, siapakah antara saudara yang hari ini melawat orang sakit? Abu Bakar menjawab, saya. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, seseorang yang melakukan perkara tersebut sudah tentu masuk syurga. Jadi dekat sini apa yang Nabi Muhammad SAW buat adalah beliau bertanyakan soalan yang berbentuk akhlak, dan soalan beliau tu semua orang dengar. Jadi bila orang lain pun dengar, maksudnya benda tu akan jadi pengajaran pada orang lain. Jadi inilah yang ditekankan oleh Cikgu Khairuniza di dalam kelas dia. Dia menggunakan konsep ni. Maksudnya di dalam kelas dia bertanyakan soalan-soalan yang simple je, sebab dia kan mengajar kelas-kelas yang belakang. Jadi anak-anak murid dia memang susah
kurang berikan tumpuan, jadi dia akan tanya soalan-soalan yang simple. Jadi soalan simple dia contoh yang dia tanya, okey hari ni siapa yang datang sekolah salam mak ayah. Kemudian dia tanya hari ni siapa dah datang sekolah dah mandi, dah gosok gigi. Dia tanya soalan sesimpel tu tapi dia nak sebenarnya ramai anak murid dia yang angkat tangan. Jadi benda itulah yang dikatakan akan menaikkan dia punya self esteem anak-anak murid tu. Dia jadi tak segan sebab benda tu benda yang basic semua orang buat. Jadi dekat situ Cikgu Khairul ni akan sebut macam ni, impak daripada soalan akhlak tadi. Dia kata okey contohlah katakanlah dia kata hari ni awak mandi dan awak gosok gigi, sebenarnya awak dah menjaga kesihatan. Jadi bila awak jaga kesihatan, impak dia awak boleh datang sekolah dengan sihat, minda awak segar, boleh belajar dengan baik. Maksudnya dia sebut sekali impak daripada kesihatan tu. Jadi itulah yang antaranya. Sebenarnya ada banyak lagi kisah lain dalam buku ni, jadi saya ambil sebahagian sahaja. Okey, so itu yang pertama, iaitu tentang Abu Bakar masuk syurga. Untuk yang kedua, dia menggunakan tidak menyiasat punca kesalahan untuk tidak mengaibkan. Okey, masih sama juga iaitu hadis 12 malaikat. 12 malaikat ni kalau ada siapa yang pernah dengar, saya pun tak tahu sebenarnya, lepas saya baca buku ni saya baru tahulah. Okey, so kisah 12 malaikat ni macam ni tau. Okey, Anas radhiyallahu melaporkan pada satu hari ada seorang lelaki yang datang dan terus masuk barisan orang yang tengah sembahyang. Jadi dia termengah-mengah sebab terkocoh-kocoh mengejar waktu sembahyang sambil dia baca Alhamdulillah hamdan kasiran thayyiban mubarakan fih. Jadi selepas sembahyang Nabi Muhammad SAW bertanya, siapa tadi yang mengucap kata-kata tu? Semua orang tak jawab. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW tanya lagi, siapa tadi yang mengucapkan kata-kata tu? Dan sebenarnya dia tidak mengucapkan sesuatu yang berdosa. Lalu seorang lelaki bertanya, tadi saya datang dengan termengah-mengah lalu saya ucapkan kata-kata itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, sesungguhnya saya nampak 12 malaikat berebut-rebut mengangkat kata-kata itu. Jadi dekat sini kita nampak lelaki ni ada 3 kesalahan dia. Yang pertama, dia datang lambat. Kemudian dia bercakap kuat dalam masjid. Yang ketiga, bila Nabi tanya dia tak jawab-jawab. Tapi Nabi Muhammad tak menaikkan atau tidak menonjolkan kesalahan dia. Tapi Nabi Muhammad bagi tahu, okey, sesungguhnya saya nampak 12 malaikat berebut-rebut mengangkat kata-kata itu. Jadi dekat sini cikgu ni gunakan kaedah ni lah. Maksudnya dia tidak menyiasat apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh anak murid dia. Contohlah anak murid dia ada yang tingkatan 5 yang ada masalah disiplin, ponting kelas, masuk sesi kaunseling. Lepas tu bila masuk kelas dia tak akan bertanya kenapa awak ponting kelas, kenapa awak ni, dia tak sebut langsung apa-apa kesalahan anak murid dia. Tapi dia pergi dekat anak murid dia terus tunjuk jalan macam mana. Okey, awak tinggalkan beberapa muka surat, mana yang awak tertinggal. Lepas ni awak tanya kawan awak. Kemudian kalau tak faham, tanya cikgu. Cikgu ni dia langsung tak sebut apa kesalahan anak murid dia. Jadi dia tidak mengaibkan anak murid dia tu di depan sahabat-sahabat dia yang lain. Okey. So itu kisah yang kedua. Kisah yang ketiga pula, sama juga, ini pun dalam bab yang ketiga pun sama, dia tidak menegur kesalahan anak murid dia dengan menggunakan hadis 12 malaikat jugalah. Okey, contoh ayat teguran yang cikgu selalu guna, saya lah termasuknya, sebab saya pun dulu cikgu disiplin dekat sekolah kan. Jadi kalau anak murid buat salah tu selalu tegur benda yang tak betul. Jadi dekat sini macam cikgu ni dia kata kalau teguran yang salah ialah ayat teguran tu, kerja kamu belum siap, sudah mau keluar, macam tu. Maksudnya benda tu salah. Murid dia nak keluar pergi tandas tapi kerja belum siap. Tapi kalau kita jawab dekat anak murid kita, kerja kamu belum siap, sudah mau keluar. Jadi itu adalah teguran yang salah. Jadi kita tukar cara teguran kita tu, kamu dah mahu tulis nota pun saya dah suka. Lepas kamu siapkan kerja kamu, nanti saya benarkan kamu keluar. Maksudnya dia tak ada gunakan perkataan-perkataan yang negatif yang dia terbalikkanlah ayat-ayat dia tu. Okey, so kita masuk kepada bab yang keempat, iaitu tidak menghukum kesalahan, sebaliknya menerangkan cara yang betul.
Okey, ini adalah kisah Romeo bercumbuan di pinggir kota. Ada siapa pun yang dengar tak cerita ni? Nak dengar ke tak? Dah tidur ke? Okey, so kisah dia macam ni, ada seorang pemuda dari datang berjumpa Nabi Muhammad. Okey, dia cakap dengan Nabi Muhammad, saya telah bercumbu-cumbu dengan seorang perempuan dari pinggir kota. Saya sudah lakukan semuanya kecuali saya belum berzina dengannya. Sekarang saya datang di hadapan Tuan, maka hukumlah saya sebagaimana yang Tuan mahukan. Jadi Sayyidina Umar yang ada dekat situ marah dia. Dia kata, Allah tutup kesalahan kamu jikalau kamu menutup diri kamu sendiri. Mendengar kata-kata Sayyidina Umar tu, Nabi Muhammad tidak bercakap apa-apa. Kemudian pemuda itu pun pergi. Kemudian Nabi Muhammad SAW panggil semula pemuda tersebut untuk berjumpa dengan dia. Kemudian dia bagi tahu dekat pemuda tu, dia bercakap, dan dirikanlah sembahyang itu pada pagi dan petang dan pada bahagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan buruk. Itulah peringatan bagi orang yang ingat. Jadi Nabi Muhammad SAW ni dia tak memburuk. Kenapa awak pergi jumpa perempuan yang bukan muhrim? Dia tak bangkitkan balik masalah yang lelaki pemuda ni buat, tapi dia terus bagi jalan penyelesaian, iaitu dia kata bangun, pergi solat, kemudian dia suruh hapuskan dosa dia tu dengan cara bersolat. So inilah juga konsep yang diterapkan oleh cikgu Khairuniza ni kepada anak-anak murid dia. Contohnya masa dalam kelas yang dia cerita ni, dia ada seorang anak murid perempuan pengawas, dia memang kat sekolah memang orang kenal, dan kisah anak murid dia ni tersebar satu sekolah. Semua orang tahu yang anak murid dia ni gagal dalam exam, semua subjek gagal, lepas tu selalu tak datang sekolah, ada masalah dengan pakwa, pergi keluar naik motor, orang kata dengan pakwa dia dekat luar, tapi cikgu ni tak pernah menyebut kesalahan dia dekat dalam kelas, tapi apa yang dia buat adalah dia pergi touch, dia pergi jumpa anak murid dia tu, dia urut-urut, dia cakap dengan anak murid dia tu, sebenarnya awak ni kena ubah niat awak untuk belajar, dia kata. Ubah niat untuk belajar. Kemudian dah belajar tu awak kena bertawakal. Lepas tu awak kena tahu dekat mana kelemahan awak dan cari cikgu. Fokus pada pelajaran. So bila anak murid dia rasa macam tu, dia rasa diri dia masih ada harapan untuk dia belajar. Sedangkan cikgu-cikgu lain banyak yang orang kata, awak itulah, awak memang tak buat ni tak buat tu, tak buat. Jadi macam dia dah rasa down. Tapi cara cikgu ni buat macam cara yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW lah. Okey, so kisah yang seterusnya, laju sikit, dia nak azan. Sama juga iaitu teknik Nabi Muhammad seterusnya ni, dia masih lagi menggunakan hadis 12 malaikat tadi. Dalam bab yang kelima dia, tutup kesalahan, sebaliknya puji kebaikan. Ini sama macam tadi. Kemudian pintu langit terbuka. Yang ini pintu langit terbuka ni macam okey, sekejap saya bacakan apa yang pintu langit terbuka ni. Okey, kisah dia macam ni. Pada satu masa Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan, pada satu masa beliau dan orang lain sedang hendak melakukan sembahyang. Pada waktu itu kedengaran seorang lelaki berkata, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selepas selesai sembahyang, Nabi Muhammad bertanya orang, siapakah tadi yang membaca ucapan itu? Lelaki itu menjawab, saya. Ya Rasulullah. Lalu Nabi Muhammad berkata, saya kagum dengan kata-kata itu. Okey, perkataan dia ialah saya kagum dengan kata-kata itu. Pintu-pintu langit dibuka kerana kata-kata itu. Dalam laporannya itu, Ibnu Umar berkata, semenjak saya terdengar Nabi Muhammad SAW berkata begitu, saya tidak pernah lupa mengucapkan kata-kata itu. Azan. Okey, lepas tu dekat sini maksudnya cikgu berhenti
Okey, saya sambung Ini dah masuk yang bab yang ketujuh tadi, iaitu last kali teknik lantikan jawatan penolong atau pembela secara terbuka boleh meningkatkan self-esteem. So hadis Nabi yang ini ialah tentang pembela Nabi. So kisah dia macam ni Jabir bin Abdullah melaporkan bahawa pada hari berlakunya perang Khandaq, Nabi Muhammad SAW telah mengumumkan panggilan perang, iaitu Zubair bin Awam menyahut panggilan perang itu. Selepas itu sekali lagi Nabi Muhammad SAW menyeru panggilan perang, lalu Zubair bin Awam menyahut panggilan itu. Kemudian sekali lagi Nabi Muhammad SAW menyeru panggilan perang, Zubair bin Awam menyahut lagi panggilan itu. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, sesungguhnya tiap-tiap Nabi mempunyai pembela dan pembela saya adalah Zubair. So dekat sini Nabi Muhammad SAW melantik Zubair ni sebagai dia punya pembela. Jadi sebenarnya dengan adanya pembela melantik Zubair ni akan menaikkan self-esteem. Contohnya macam cikgu ni pun digunakan dalam kelas dia jugalah. Dia menggunakan teknik ni di mana dia melantik anak murid dia bila dia tak ada dalam kelas. Dia akan lantik ketua untuk buat presentation dalam kelas dia. Dia akan puji kebaikan anak murid dia tu. Dia akan beri cakap impak. Kalau awak present jadi ketua dan present dekat depan ni, awak akan rasa lebih yakin. Kawan-kawan semua akan lebih faham apa yang awak present. Jadi bila dia tinggalkan kelas, jadi anak murid dia tu boleh buat apa yang diamanahkan, maksudnya jawatan yang diberikan tu dia dapat buat dengan terbaik lah. So dekat situlah yang cikgu Khairuniza ni buat dekat anak murid dia, contohlah. Okay, so dekat sini saya simpulkan teknik-teknik yang digunakan oleh cikgu ni. Maksudnya jika kita melihat kebaikan orang, kita jangan simpan. Kita terus puji dengan serta-merta. Okay, kita puji kebaikan dia yang positif dan kita bagi tahu impak dia apa. Macam KNN cakap tadi lah kan. Ni ada menggunakan teknik Nabi Muhammad SAW lah. Okay, jadi dalam hadis 12 malaikat juga dia tidak bertanya mengapa. Dia tak tanya sebab. Tapi dia kalau umat dia ada masalah, dia tak tanya sebab tapi dia terus bagi jalan penyelesaian. Apa nak buat kalau kita dah buat salah? Okay, so ini antara yang kita sama-sama boleh gunakan. Maksudnya kita pilihlah kebaikan yang dilakukan oleh orang tu dan berikan pujian serta-merta supaya orang lain dengar. Pujian serta-merta tu maksudnya apa yang dipuji tu bukan peribadi orang tu tetapi perbuatan yang dilakukan oleh orang itu. So ditujukan di hadapan supaya orang lain dengar, supaya orang lain juga terdorong untuk buat benda yang sama, benda yang baik lah. Okay, so saya rasa itu sahaja. Maksudnya daripada buku ni pun jadi muhasabah pada diri saya jugalah, sebab dulu saya jadi cikgu disiplin, cikgu kat kelas pun saya pun tak adalah sampai nak gunakan teknik-teknik yang macam cikgu ni buat kan. Tapi insyaAllah lah walaupun dia tak mengajar, bolehlah saya berkongsi idea dengan cikgu-cikgu yang mungkinlah yang akan dicerap di masa akan datang dan juga bolehlah diaplikasikan dalam tugas-tugas seharian. Okay, saya rasa itu sahaja. Kalau ada soalan. Assalamualaikum Puan Suhaila. Waalaikumsalam Cik Rizal. Apa khabar, sihat Okey, terima kasih di atas pembentangan tersebut kan. Okeylah, kalau saya dengar tadi tu memang saya faham jelas lah.
Suara pun jelas, apa yang nak disampaikan tu jelas pada saya, dan juga saya dapat banyaklah ilmu berkaitan dengan walaupun dalam masa yang sedikit, tetapi dapat memberikan banyak teknik lah berkaitan dengan hadis-hadis tu. Jadi soalan saya berdasarkan kepada pembacaan Puan Suhaila tu, mana yang rasa-rasa ada berapa teknik tu yang banyak tadi tu, ada berapa? 9 tujuh teknik tu. Adakah yang mana yang paling, orang kata, yang Puan Suhaila rasa teknik yang antara yang paling baik yang boleh dijadikan, orang kata, ada apa, mungkin Puan Suhaila pun pernah buat dulu di sekolah kan? Yang boleh dikongsi bersamalah amalan terbaik itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Cik Rizal. Pada saya lah, dalam banyak-banyak teknik ni, sebenarnya yang paling saya susah nak buat ni banyak juga. Yang paling bagus sebenarnya kita tak payah korek lah kesalahan murid tu, sebab macam dalam badan disiplin kan, biasa kita akan korek semua apa punca, apa masalah dia, dan kita macam konon nak bantulah. Tapi kalau tengokkan teknik ni, maksudnya kita jangan besar-besarkan kesalahan yang murid tu buat. Macam dekat sekolah kadang-kadang kita ada anak murid kita tu buat salah, masuk dalam grup sekolah dan satu sekolah tahu. Lepas tu cikgu tahu, masuk dalam bilik guru, sampai anak murid tahu, sampai benda tu tersebar, sampai murid tu rasa malu, sampai langsung tak nak datang sekolah. Jadi teknik yang penting tu saya rasa yang tak payahlah cari salah budak tu lagi, tapi kita cari macam mana nak selesaikan terus. Tak payah besar-besarkan masalah punca murid tu. Itu rasa saya yang paling bagus lah. Biasa murid yang bermasalah ni memang kita tahulah kan, dia sebenarnya memang ada banyak masalah. Tapi kita cuba untuk, walaupun kita tahu masalah dia itu apa, cuba terus cari jalan. Tak payah ungkit depan dia lagi, tu lawak, ni lawak, tu lawak. Maksud kita ulang kesalahan depan telinga dia lagi. So dia bosan lah, dia pun rasa bosan lah. Semua cikgu tak suka aku, semua cikgu kutuk aku, so aku buat apa kau datang sekolah lagi, lebih tak payah datang. Macam itulah. So teknik yang kedua lah, tak payah siasat lagi punca kesalahan dia, terus bagi jalan penyelesaian. Adakah saya menjawab? Okey, terima kasih Puan Suhaila. Sama-sama. Ada soalan lagi ke? Okey, rakan-rakan ada soalan lain? Takkan nak berebut nak punch clock tak kot? Kat rumah ni pun. Ni bakal-bakal pengetua tu dia kena digest tu kan. Nak bawa apa kat sekolah, nak buat nak bertindak balas dengan apa yang berlaku dekat murid-murid. Itu perkara yang kalau boleh ikutlah mekanisme ataupun contoh yang baiklah yang kita adalah daripada Nabi ke daripada mana-mana orang yang Puan Suhaila, ada satu soalan. Boleh? Boleh, kalau saya tahu jawab, saya jawab. Macam mana sambutan daripada guru-guru akan guru lain tentang teknik yang digunakan ni? Sama ada yang dibuat di sekolah Puan Suhaila ataupun berdasarkan pengalaman yang dikongsi oleh yang menulis buku tu? Okey, daripada yang saya baca ni, cikgu lain pun memang tahu. Sebab cikgu lain tu tak berapa mampu nak buat macam dia. Jadi bila ada murid yang ada masalah disiplin, memang akan bagi dekat dia sebab dia pandai tackle. Jadi daripada cerita yang saya baca ni lah, sebab pengetua pun kalau apa-apa memang minta tolong dengan dia lah. Mungkin dari segi cara dia, teknik yang dia gunakan ni, boleh dia memang jadi rapat dengan anak-anak murid dia. Tak, jika kalau cikgu tu seorang saja yang buat, bukan seluruh warga sekolah, macam mana keberkesanan di sekolah tu dan iklim dekat sekolah tu? Yang itu saya tak dapat nak pastikan lah, sebab tapi pada pengalaman saya lah, andai macam kalau kita nak buat teknik ni macam yang 7 yang diajarkan ni, memang kita tak boleh buat seorang-seorang lah. So kita mungkin kalau kita dah belajar daripada teknik yang cikgu ni buat kan, patutnya kita kena sebar luaskan kepada semua guru supaya benda ni
semua cikgu cuba untuk buat supaya orang kata lebih menjadilah, tapi kalau buat seorang-seorang saya rasa susahlah nak jadi. Dan berdasarkan pengalaman Puan Suhaila dekat sekolah Puan Suhaila, macam mana? Berdasarkan pengalaman dekat sekolah pun sama, lebih kurang juga sebab bila ada kes-kes disiplin biasanya kalau dah tahu satu kisah ni kepada cikgu A, biasanya benda tu akan tersebar. Jadi badan disiplin terpaksa sorok, orang kata tak cerita dekat orang lah, biarkan benda tu tak sampai kepada guru-guru lain. Sebab kita takut benda-benda macam ni lah, sebab bila masuk kelas ni kadang-kadang cikgu suka peli. Jadi benda tu yang buat budak memang tak suka. Budak memang tak suka kena peli-peli benda-benda yang walaupun benda tu memang dia buat salah tapi dia tak suka kena peli. Tapi kita kena bantu dia sebenarnya, puji-puji dia, galakkan dia datang sekolah. Biasa dekat sekolah kalau lagi kita kutuk dia lagi dia akan jauhkan diri daripada kita. Tak, yang masalahnya sekali saya rasa cikgu yang buat tu pun kena peli juga. Betul lah. Mungkin adalah, tak semualah orang boleh terima. Bila saya baca ni pun saya rasa saya pun tak akan mampu buat keseluruhan. Okay, terima kasih Puan Suhaila. Tuan Haji Bad, saya rasa perkongsian Encik Zarawi tadi tu berkaitan dengan bully kan. Saya rasa peli-peli tu termasuk dalam kategori bully tau. Betul, kalau betul bully tuan. berlebihan tu, boleh dikenakan tindakan tu pasal dia adalah criminal acts kan. Bahaya tu. Tapi belum kali-kali dipraktikkan lagi pun dekat Malaysia ni rasanya. Yang kalau perli tu belum lagi pun. Sebab perli tu menyebabkan berlakunya salah faham lain, bertumbuk, itu yang di-charge. Bukan charge yang perli. Tapi asalnya tu daripada perli lah kan menjadikan dia masalah tu. Ya, tapi perkara pokok yang kena tumbuk tu. Betul. Jadi lain pula yang di-charge Okey. Ya, lain. Terima kasih kepada Puan Suhaila di atas perkongsian tadi tu. Saya rasa dapatlah sebanyak serba sikit ilmu lah yang kita boleh praktikkan. Kalau kita tak boleh praktikkan sendiri pun mungkin kita boleh kongsikan dengan rakan guru yang lain semasa kita buat pemeriksaan. Contohnya yang dikongsi oleh Kolegium IAB yang kita buat dalam tempoh 3 hari tu kan. Ada bila kita tengok soal selidik tu kan. Ada pula soal selidik tu yang dia kata boleh dikongsi ke tidak. Memang kita tak boleh kongsi dah pasal kita tak ada sekolah kan. Jadi itu kalau kita kata kita boleh kongsi dengan sekolah sendiri tu macam tak betul lah kita punya respon. Jadi sekarang ni kita kongsikan dengan sekolah-sekolah yang mungkin kita pergi periksa ataupun kita pergi untuk bimbingan dan sebagainya. Ini adalah salah satu daripada kaedah. Ada banyak kaedah. Jangan kita terlalu taksub pada 1-2 kaedah sahaja. Of course apa yang ditunjukkan oleh Nabi itu satu sunnah, satu benda yang memang baik. Tapi jangan kita kata itu saja yang betul. Mungkin ada lain lagi. Kerana nombor 7 tu bukan nombor yang fix. Macam kita tengok tadi Stephen Covey pun 7. Yang ini pun 7. Saya rasa benda yang nasihat-nasihat ni melebihi daripada 7 tu. Tapi ada dan kadang-kadang kita ambil nombor tertentu Nanti mungkin ada kalangan kita bila berjaya nanti tu kan dia akan pula buat nombor lain. Itu ikutlah masing-masing. Alhamdulillah kita selesai dengan 3 pembentangan pada hari ini. So 3 pembentangan ni kita akan masukkan dalam SPL ke macam mana Cik Razi? Kita punya sesi perkongsian ilmu ni kan dia akan masuk di bawah SPL. Cik Razi ataupun Puan Hidayah pandangan? Okey, kalau bertanyakan pendapat saya, sebenarnya pembentangan buku lah. Kalau kita tengok pembentangan buku, dia ada 2 sudut pandang yang berbeza kat sini. Yang pertama, adakah kita membentang buku ataupun kita berkongsi ilmu. Dia kalau pembacaan buku tu perlu dibentang, tetapi grade 54 dan ke atas lah hanya sahaja yang perlu membentang. Kalau kita ambil tajuk aktiviti kita lah, nama program tu. Kalau kita berkongsi ilmu, kita tak sebut tentang pembentangan buku, so dia boleh dimasukkan. So yang penting sekarang ni jangan sebut pembentangan buku lah. Bila sebut pembentangan buku sebenarnya tak ada point pun. Kalau perkongsian ilmu, mungkin sesi-sesi yang berkaitan dengan ada mengena dengan sharing knowledge tu boleh dimasukkan. Itu pada pandangan saya lah. Dia nama program tu penting lah sebenarnya.
Saya rasa nama program kita bicara buku tu dia bukan membentangkan buku, dia bicara ilmu sebenarnya. Dia punya konsep dia kan. Saya rasa nama bicara buku tu boleh kita jadikan dia sebagai perkongsian. Konsep dia perkongsian, bukan kita membentangkan buku saja Kerana konsep dia memang membentangkan buku sebagai dia punya format, tapi yang kita share tu adalah perkongsian ilmu. Kita ambil yang perkongsian ilmu lah. So nanti kita masukkan dia sebagai kita punya aktiviti LDP Boleh. Cuma hari ni kita ada 3 orang yang tak bersama dengan kita iaitu Encik Yazid, Encik Jamil dan juga Encik Tayabu. Okey, dan mereka ni tak menyatakan kenapa mereka tak hadir dan sebagainya. Jadi saya mohon mana-mana rakan yang tak dapat hadir tu kena maklumkan sebab apa. Okey. Kerana apa, setiap aktiviti yang kita buat ni aktiviti yang dilakukan semasa kita bekerja daripada rumah. Kalau kita ada masalah kita beritahu. Okey. Jadi kalau tidak hadir tanpa makluman apa-apa, maka dia satu kesalahan lah. Kesalahan tu kita akan ambil tindakan dari segi merit lah Okey. So rakan-rakan ada pertanyaan lain sebelum kita tangguhkan, tapi untuk makluman rakan-rakan juga kita akan teruskan sesi bicara buku kita ni kan pada minggu hadapan mungkin kita boleh buat sebelah pagi ataupun kita buat pada sebelah petang. Saya rasa masa tu tidak menjadi masalah. Kadang-kadang kita sebelah pagi tu kita clashkan dengan banyak program online yang berlaku yang melibatkan agensi dan juga bahagian luar Petang ni biasanya agak free. Cuma hari ni lah kita ada perkongsian bersama dengan saya tak ingat tadi tu berkongsi dengan berkaitan yang menggunakan Webex kan. Tapi kita ada satu lagi sesi pada minggu hadapan pada bahagian psikologi tuan. Psikologi. Itu benda yang baik juga Saya rasa yang bahagian berkaitan dengan psikologi seperti yang dibentangkan masa minggu lepas bicara profesional jemaah nasir itu satu benda yang bagus. Okey, dan kita rasa dia banyak manfaat dia untuk diri kita lah. Dan saya ingatkan rakan-rakan juga isu stres tu, walaupun kadang-kadang macam kita tak alami kita jangan deny dia. Jangan sampai nanti badan kita stres kita tak sedar, maka penyakit dia mengundang penyakit-penyakit yang kita tak sedar Okey. So untuk minggu hadapan mungkin Puan Hidayah nanti akan pilih siapa yang nak bentang. Mungkin 3 orang, mungkin 4 orang bergantung pada masa lah. Kalau petang ni kalau kita mula pukul 3 dia mungkin ambil masa sedikit lah. Mungkin kita akan berakhir pada pukul 5 dan sebagainya. Tapi bagi saya kalau kita habis lewat pun tak ada masalah. Kita tidak ada masalah nak balik cepat kan. Tak ada transport dan sebagainya. Kenapa? Lepas kita switch off tu dah kat rumah. Okay, so terus bersama dengan keluarga. Okay, tindakan next action ialah esok kita tidak ada perjumpaan mingguan. Kita tangguhkan pasal masa VDR ni saya rasa kita akan buat 2 minggu sekali untuk makluman rakan juga bagi anugerah bulanan KNN tu, anugerah pegawai cemerlang tu saya akan ambil daripada analisis latihan yang kita buat secara online dan sebagainya. Saya tunggu analisis yang dibuat oleh pihak SPL KPM dan dia akan masukkan dalam skor keseluruhan. Okey, saya mohon maaf pada Encik Razi yang tak sempat untuk pamerkan gambar tu dekat kita punya papan tu. Hadiah pun tak sempat lagi diberikan kerana kita tidak berada di pejabat. Okey. Malang juga tak dapat nak pamerkan gambar Encik Lee pun dah sengit kat pejabat tu pasal apa tak tahulah, mungkin ada angin kuat dan sebagainya. Dalam prospek tu pun dia sengit ataupun tak tahulah ada orang sabotaj ke apa. Encik Lee ni punya gambar sengit, dia punya nama dekat pintu pun tanggal. Tak tahulah Encik Lee kalau ada keperluan nak ke pejabat maklumkan pada saya lah dan insya-Allah saya akan bagi surat. Okey. Kalau tidak ada apa-apa saya akan tangguhkanlah sesi kita pada petang ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Hello, boleh tak saya tanya Malik sekejap?